Korang teringin nak tahu tak rahsia di sebalik surah pertama Al-Quran? Jom kita terokai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai pembukaan, ialah surah pertama dalam Al-Quran. Ia surah yang pendek, ada 7 ayat je, yang merumuskan pokok ajaran Islam. Surah ni dimulakan dengan pujian, mengakui rahmat dan kekuasaan Allah. Masuk ayat kelima, kandungan dia berubah. Kita ikrarkan yang kita hanya sembah Allah dan hanya pada Dia kita minta pertolongan. Akhir sekali, ia diakhiri dengan doa, minta petunjuk ke jalan yang lurus dan jauhkan kita dari jalan orang yang sesat. Dibaca dalam setiap rakaat solat, surah Al-Fatihah ni macam tapak rohani kita yang menghubungkan kita terus dengan Pencipta. Jadi, bila korang baca surah ni lain kali, ingat tahu, imej space tu tak bisa. Isport bawain singkap bersebaring Allah. Struktur Al-Fatihah, analisis terperinci surah Al-Fatihah yang dikenali sebagai pembukaan, adalah surah pertama Al-Quran, terdiri daripada 7 ayat dalam satu ruku. Ia bukan sahaja pembukaan Al-Quran tetapi juga intipati ajaran Islam, merangkumi konsep tauhid, ibadah dan permohonan petunjuk. Struktur surah ini direka dengan teliti untuk menjadi doa lengkap, dialog antara hamba dan Pencipta, serta ringkasan mesej Al-Quran. Dalam analisis ini, kita akan membedah struktur surah Al-Fatihah secara mendalam, membahagikannya kepada subseksian tematik, mengkaji setiap ayat dari segi linguistik, teologi dan praktikal, serta menjelaskan kepentingannya dalam ibadah dan kehidupan Muslim. Gambaran keseluruhan struktur. Nama Al-Fatihah bermaksud pembukaan, dinamakan kerana ia membuka Al-Quran dan menandakan permulaan bacaan serta pengajaran rohani. Bilangan ayat, 7 ayat membentuk satu ruku yang padu. Jenis surah, Makki, diturunkan pada peringkat awal kenabian Nabi Muhammad di Makkah, sekitar tahun 610-611 Masihi. Tujuan, berfungsi sebagai doa lengkap yang wajib dibaca dalam setiap rakaat solat. Merangkum tema utama Al-Quran, tauhid, ibadah, petunjuk, dan accountability. Menyokong umat Islam awal dalam memperkuat iman di tengah cabaran di Makkah. Aliran struktur. Surah ini bergerak dari puji-pujian kepada Allah ayat 1-4, kepada pengisytiharan ibadah ayat 5, dan akhirnya permohonan petunjuk ayat 6-7, mencipta dialog rohani yang teratur. Subsection struktur dan analisis, ayat demi ayat. Surah Al-Fatihah boleh dibahagikan kepada 3 subsection tema untuk penjelasan. Puji-pujian dan pengiktirafan. Sifat-sifat Allah, menggambarkan keagungan, rahmat dan kuasa Allah. Pengisytiharan ibadah dan pergantungan. Titik peralihan mengikat hamba kepada Allah melalui janji ibadah. Permohonan petunjuk ayat 6 memuncak dengan doa untuk jalan yang lurus. Berikut adalah pemeriksaan terperinci setiap ayat dalam subsection dengan penekanan pada struktur, makna teologi, ciri linguistik dan aplikasi praktikal. Subsection 1, puji-pujian dan pengiktirafan. Sifat-sifat Allah ayat 4. Subsection ini menetapkan asas teologi dengan memuji Allah dan mengiktiraf sifat-sifatnya, mempersiapkan hamba untuk berdoa dengan penuh rendah hati. Ayat 1. Basmalah memulakan dengan nama Allah. Teks. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Peranan struktur. Ayat ini adalah permulaan rasmi, dikenali sebagai basmalah, yang menjadi pengenalan kepada surah Al-Fatihah dan kebanyakan surah Al-Quran. Ia menetapkan konteks bahawa semua tindakan bermula dengan nama Allah. Makna teologi. Allah, nama khusus Tuhan, menegaskan keesaannya. Ar-Rahman, merujuk kepada rahmat Allah yang meliputi semua makhluk tanpa mengira iman. Ar-Rahim, menunjukkan rahmat khusus dan berterusan kepada orang beriman. Gabungan 2 sifat rahmat ini menonjolkan kasih sayang Allah sebagai asas hubungan hamba Pencipta. Ciri linguistik. Frasa ringkas tetapi penuh kuasa, dengan irama yang memudahkan hafalan. Penggunaan nama Allah yang unik menegaskan keesaan Tuhan, berbeza dengan pelbagai nama dewa dalam budaya Makkah. Aplikasi praktikal. Basmalah baca sebelum memulakan sebarang tindakan penting. Contohnya, Vorwisikran Framan Kejamses, Miap Muslim of Mago Windarek Mois. Penjelasan lanjutan. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah adalah ayat pertama Al-Fatihah, tetapi mazhab Hanafi menganggapnya sebagai pengenalan berasingan.
walau bagaimanapun, ia tetap penting dalam solat. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa basmalah mengandungi intipati rahmat Allah, memberikan harapan kepada umat Islam awal yang menghadapi penindasan di Makkah. Ayat 2, memuji Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Teks, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Peranan struktur, memulakan puji-pujian hamd, mengiktiraf Allah sebagai pencipta dan pentadbiran semua makhluk. Makna teologi, alhamdu menunjukkan pujian yang menyeluruh dan tanpa syarat, merangkumi kesyukuran dan pengagungan. Rabbil alamin, Rabb bermaksud Tuhan, pentadbiran dan penjaga. Alamin merujuk kepada semua alam, manusia, jin, malaikat, kosmos, menegaskan kuasa universal Allah. Ciri linguistik, penggunaan al dalam alhamdu menunjukkan pujian eksklusif untuk Allah sahaja. Alamin dalam bentuk jamak menonjolkan keluasan kuasa Allah, berbeza dengan Tuhan-Tuhan tempatan di Makkah. Aplikasi praktikal, mengajar umat Islam untuk memulakan doa dengan kesyukuran, memupuk rendah hati dan kesedaran tentang kebesaran Allah. Penjelasan lanjutan, Tafsir Al-Jalalain menyatakan ayat ini sebagai pengisytiharan tauhid, menolak politeisme yang dominan di Makkah. Dalam konteks sejarah, ayat ini memberi kekuatan kepada umat Islam awal untuk tetap teguh dalam keimanan kepada satu Tuhan. Ayat 3, pengukuhan rahmat Allah. Teks yang maha pemurah, maha penyayang. Peranan struktur, mengulangi sifat rahmat dari basmalah, mengukuhkan fokus pada kasih sayang Allah. Makna teologi, menegaskan semula sifat Ar-Rahman, rahmat univerhim, rahmat khusus, mengimbangi keagungan Allah dengan kasih sayangnya. Ciri linguistik, pengulangan sifat rahmat mencipta penekanan dan irama, mengukuhkan tema kasih sayang. Struktur ringkas tetapi mendalam, memudahkan pemahaman dan penghayatan. Aplikasi praktikal, mengingatkan umat Islam tentang keampunan Allah, memupuk harapan dalam solat dan kehidupan. Penjelasan lanjutan, Tafsir Ibn Abbas menyatakan ayat ini meyakinkan umat Islam awal yang menghadapi kesukaran, menunjukkan bahawa rahmat Allah sentiasa ada. Pengulangan ini juga menyediakan hamba untuk mengakui kuasa Allah dalam ayat berikut. Ayat 4. Pengiktirafan kuasa Allah ke atas hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Peranan struktur menutup subsection puji-pujian dengan menegaskan kuasa Allah kepada accountability. Makna teologi menunjukkan kedaulatan mutlak Allah sebagai Raja dan Hakim. Yaumidin merujuk kepada hari kiamat, menekankan konsep keadilan dan balasan. Ciri linguistik, Maliki dan Yaumidin membentuk imej kuat tentang kuasa hakim Allah dengan ridin yang mengekalkan aliran puitis. Struktur ayat ini ringkas tetapi tegas, mencerminkan kepastian hukuman ilahi. Aplikasi praktikal, memotivasikan umat Islam untuk hidup bertanggung jawab dengan kesedaran tentang hari kiamat. Penjelasan lanjutan, Tafsir Al-Tabari menekankan ayat ini sebagai peringatan tentang sifat sementara dunia, mendorong persiapan untuk akhirat. Dalam konteks Makkah, ayat ini mengingatkan umat Islam awal tentang keadilan Allah walaupun menghadapi ketidakadilan duniawi. Ringkasan subsection 1, ayat 4 membentuk unit puji-pujian yang mengiktiraf rahmat, keagungan dan kuasa Allah. Ia menetapkan asas teologi untuk doa, menyediakan hamba untuk menyatakan komitmen mereka dalam ayat berikut. Subsection 2, pengisitiharan ibadah dan pergantungan. Subsection ini adalah titik pusingan surah di mana hamba beralih daripada memuji Allah kepada berinteraksi secara langsung dengannya. Ayat 5, komitmen kepada ibadah dan pergantungan. Teks, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Peranan struktur. Ayat ini adalah titik peralihan, menghubungkan puji-pujian dengan doa. Ia menyatakan janji hamba untuk beribadah dan bergantung kepada Allah sahaja. Makna teologi, Iyyaka, kata ganti Engkau, menunjukkan alamat langsung, mencipta keintiman antara hamba dan Allah. Na'budu, menegaskan ibadah eksklusif kepada Allah, merangkumi solat, ketaatan dan pengabdian. Nasta'in, menyatakan pergantungan penuh kepada Allah untuk pertolongan, mengukuhkan tauhid dalam tindakan. Ciri linguistik, penempatan Iyyaka sebelum kata kerja menekankan eksklusiviti, hanya Engkau. Struktur seimbang antara na'budu dan nasta'in, pertolongan, mencerminkan keseimbangan antara usaha dan bergantungan. Aplikasi praktikal, dibaca dalam setiap rakaat solat, ayat ini memperbaharui komitmen kepada tauhid dan memupuk kesedaran tentang kebergantungan kepada Allah. Penjelasan lanjutan, Tafsir Al-Qurtubi menggambarkan ayat ini sebagai inti tauhid, menolak penyembahan berhala yang biasa di Makkah. Hadis,
menyatakan bahawa Allah menjawab ayat ini dalam solat dengan hamba-Ku telah memujiku, menjadikan Al-Fatihah sebagai dialog langsung. Ringkasan subsection 2, ayat 5 ialah jambatan antara puji-pujian dan doa, mengikat hamba kepada Allah melalui janji ibadah dan gantungan, mengubah pusat rohani surah. Subsection 3, permohonan petunjuk, ayat 7. Subsection ini memuncak dengan doa untuk petunjuk, menjelaskan matlamat utama surah, mencari jalan yang lurus. Ayat 6, doa untuk jalan yang lurus. Teks, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Peranan struktur, memulakan fasa doa menyatakan keperluan hamba untuk petunjuk ilahi. Makna teologi, Ihdina, bentuk jamak kami mencerminkan doa kolektif umat Islam. Siratal Mustaqim, jalan yang lurus merujuk kepada Islam, kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Ciri linguistik, Ihdina menggunakan bentuk imperatif yang menunjukkan kerendahan hati dan keperluan berterusan. Mustaqim, lurus, membayangkan jalan yang jelas, selamat dan bebas daripada penyelewengan. Aplikasi praktikal, mengadakan umat Islam untuk sentiasa memohon petunjuk dalam solat, mengakui kelemahan manusia tanpa bimbingan Allah. Penjelasan lanjutan. Menurut Al-Ghazali, ayat petunjuk. Dalam konteks Makkah, doa ini memberi harapan kepada umat Islam awal agar kekal pada jalan kebenaran walaupun menghadapi masalah. Ayat 7. Penjelasan jalan yang lurus. Teks, jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Peranan struktur, menutup surah dengan menjelaskan siratal mustaqim melalui contoh positif dan negatif, memberikan kejelasan kepada doa. Makna teologi, orang-orang yang engkau kurniakan nikmat, merujuk kepada mereka yang diberi rahmat Allah seperti nabi, syuhada dan orang soleh. Lihat surah An-Nisa 4:9. Yang engkau murkai, secara tradisional ditafsirkan kerana mereka sengaja menolak kebenaran. Yang sesat, merujuk kepada mereka yang tersesat kerana kejahilan atau kelalaian. Ciri linguistik, penggunaan kontras, gai dan wala, membezakan jalan yang lurus dengan jalan yang salah. Rima akhir dalin menutup surah dengan puitis dan tegas. Aplikasi praktikal, membimbing umat Islam untuk mengikuti teladan orang soleh dan mengelakkan kesesatan, memberikan kejelasan moral. Penjelasan lanjutan, tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa yang diberi nikmat termasuk Nabi seperti Musa dan Isa, manakala yang dimurkai dan sesat adalah contoh sejarah kelompok yang menolak atau tersesat daripada kebenaran. Ayat ini universal, relevan untuk semua umat Islam dalam mencari jalan yang benar. Ringkasan subsection 3 ayat 67 ialah kemuncak doa, memohon petunjuk dan menjelaskan jalan yang dikehendaki, menutup surah dengan tujuan yang jelas dan harapan. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Ayat 1 memuji sifat-sifat Allah 60% kandungan, keagungan dan rahmat. Ayat 5, pengisytiharan ibadah persen komitmen hamba. Ayat 6-7, permohonan petunjuk 20%, doa untuk kebenaran. Struktur tiga bahagian ini, puji-pujian, komitmen, doa, mewujudkan keseimbangan rohani. Keindahan linguistik, rima konsisten, memudahkan hafalan dan meningkatkan kesan pendengaran dalam solat. Peralihan daripada orang ketiga ayat 1-4 kepada orang kedua ayat 6-7 mencipta dialog intim. Pemilihan perkataan seperti Rabb, Malik dan Mustaqim adalah tepat, menyampaikan nuansa teologi yang mendalam. Dialog rohani. Al-Fatihah dikenali sebagai doa dan dialog. Hadis menyatakan Allah menjawab setiap ayat dalam solat. Contohnya, hamba-Ku telah memujiku. Ayat 2 menjadikan surah ini berinteraksi secara langsung. Struktur ini menjadikan Al-Fatihah sebagai doa hidup yang menghubungkan hamba dengan Allah. Kepentingan dalam solat, wajib dibaca dalam setiap rakaat solat seperti dinyatakan dalam hadis. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca pembukaan kitab. Sahih Bukhari. Strukturnya selari dengan tujuan solat, memuji, berjanji dan memohon petunjuk. Konteks Al-Quran dikenali sebagai Al-Kitab, merangkum tema Al-Quran, tauhid, kenabian, accountability dan petunjuk. Dirujuk sebagai 7 ayat yang sering diulang melalui semesing, sinjing dan berbarvid. Aplikasi praktikal dan konteks sejarah dalam ibadah. Struktur Al-Fatihah sesuai untuk solat, mengimbangi puji-pujian, komitmen dan doa, menyelaraskan niat hamba dengan kehendak Allah. Konteks sejarah diturunkan di Makkah, struktur ringkas dan menekankan tauhidnya menentang politeisme, memberikan umat Islam awal kekuatan rohani. Rayuan universal. Struktur ringkas dan tema sejagatnya,
puji-pujian, ibadah, petunjuk, memudahkan diakses oleh semua budaya, dibaca dalam bahasa Arab oleh berbilion Muslim. Peranan pendidikan struktur Al-Fatihah mengubah pengenalan pertama kepada Al-Quran bagi Muslim baru, mengajar asas teologi dan solat. Kesimpulannya, struktur surah Al-Fatihah adalah gabungan sempurna antara puji-pujian, pengistiharan ibadah dan doa untuk petunjuk. Dibahagikan kepada 3 subsection: puji-pujian kepada Allah ayat 1-4, janji ibadah ayat 5, dan permohonan petunjuk 7. Surah ini mencipta dialog rohani yang padat tetapi mendalam. Keindahan linguistik, keseimbangan tematik dan kepentingan praktikalnya menjadikan Al-Fatihah sebagai inti solat dan ringkasan Al-Quran. Ia kekal relevan sebagai panduan rohani, mengingatkan umat Islam tentang hubungan mereka dengan Allah dan keperluan untuk petunjuk berterusan. Struktur surah Al-Baqarah, analisis terperinci. Gambaran keseluruhan struktur nama Al-Baqarah bermaksud lembu, merujuk pada kisah pengorbanan lembu dalam ayat 67-73, walaupun kisah ini bukan tema utama surah. Bilangan surah, bilangan ayat 286 ayat, terbahagi kepada 40 ruku. Jenis surah, Madani, diturunkan terutamanya dalam 2 tahun pertama selepas hijrah, 622-624 Masihi di Madinah, dengan beberapa ayat kemudian melengkapkan surah dalam tempoh 9 hingga 10 tahun. Ayat terakhir, ayat 21, dianggap antara ayat terakhir Al-Quran yang diturunkan. Tujuan menyediakan panduan lengkap untuk masyarakat Islam yang baru terbentuk di Madinah, merangkumi aspek rohani, sosial, ekonomi, dan undang-undang. Menangani hubungan dengan Yahudi dan munafik, sambil menegaskan identiti masyarakat dan perpaduan umat Islam. Mengukuhkan tauhid, menjelaskan sejarah nabi-nabi terdahulu, dan menetapkan hukum untuk kehidupan berjamaah. Aliran struktur. Surah ini terbahagi kepada 6 subsection tematik. Pengenalan dan klasifikasi manusia. Menetapkan Al-Quran sebagai panduan dan mengkategorikan manusia, mukmin, kafir, munafik. Sejarah Bani Israel, Kuku 4-17, mengkritik penyelewengan Bani Israel dan menyeru pembaharuan. Pembentukan identiti Islam, Ruku 11-14, menetapkan kiblat, hukum solat, puasa, dan haji. Undang-undang sosial dan ekonomi, Hukum 11-31, menangani perkawinan, perceraian, riba, dan jihad. Kisah Nabi dan pengajaran moral, Ruku 9, menggunakan kisah Nabi seperti Ibrahim dan Daud untuk mengajar ketabahan dan iman. Dengan doa, mengakhiri dengan doa untuk keampunan dan kemenangan. Konteks sejarah surah Al-Baqarah diturunkan pada peringkat awal zaman Madani, ketika umat Islam beralih dari penganiayaan di Makkah kepada pembentukan masyarakat berstruktur di Madinah. Berbeza dengan Makkah, di mana cabaran utama ialah sopan santun Quraisy, di Madinah Habib Muhammad berhadapan dengan puak Yahudi Medukanu Bani Nadir, Bani Quraizah, dan munafik yang berpura-pura Islam tapi merosakkan dari dalam. Surah ini menangani hubungan dengan Yahudi, mengkritik penyelewengan mereka dari Taurat, menolak kenabian Muhammad, dan melanggar ajaran ilahi. Munafik menyingkap sifat mereka yang berpura-pura iman tetapi menyokong musuh secara rahsia. Pembentukan masyarakat, menyediakan hukum untuk solat, zakat, puasa, haji, perkawinan, perceraian, dan larangan riba untuk memastikan keadilan dan perpaduan. Surah ini menjadi panduan rohani dan praktikal, membantu umat Islam membina identiti mereka sebagai umat yang adil dan bersatu. Subsection struktur dan analisis ruku demi ruku. Untuk penjelasan, struktur surah Al-Baqarah dibahagikan kepada 6 subsection tematik, dengan setiap ruku dianalisis untuk menyerlahkan tema, ayat penting, dan implikasi teologi serta praktikal. Subsection 1, pengenalan dan klasifikasi manusia, ruku 1-3 atau Qanablaima. Fasa ini menetapkan Al-Quran sebagai panduan ilahi dan mengklasifikasikan manusia berdasarkan respon mereka terhadap wahyu. Ruku 1, ciri-ciri mukmin, kandungan, memperkenalkan Al-Quran sebagai kitab tanpa keraguan. 2, menggambarkan ciri-ciri mukmin, iman kepada gaib, solat, zakat, dan membezakan mereka dengan kafir dan munafik. Ayat utama, ayat 2, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3, menyenaraikan sifat mukmin, iman kepada gaib, mendirikan solat, dan bersedekah. Makna teologi, menegaskan Al-Quran sebagai sumber petunjuk utama dengan mukmin sebagai penerima utama kerana ketakwaan mereka. Ciri linguistik, bahasa tegas fihi menekankan kepastian Al-Quran dengan gaya naratif yang membezakan 3 kumpulan manusia. Aplikasi praktikal, mengadakan umat Islam untuk memupuk iman, ibadah, dan kedermawanan. Ruku 2,
Sifat munafik, kandungan. Menyingkap sifat munafik yang berpura-pura iman tetapi menipu Allah dan manusia dengan perumpamaan kegelapan dan kilat. Makna teologi. Menekankan bahaya kemunafikan yang lebih merosakkan daripada kekufuran terang-terangan. Ciri linguistik, perumpamaan puitis, contohnya kilat, kegelapan, mencipta gambaran yang jelas tentang kekeliruan munafik. Aplikasi praktikal, memberi amaran kepada umat Islam Madani untuk berwaspada terhadap munafik yang melemahkan perpaduan. Ruku 3, seruan kepada iman, ayat 21-29. Kandungan, menyeru manusia menyembah Allah, menantang kafir untuk menghasilkan surah seperti Al-Quran dan menjanjikan syurga bagi mukmin. Ayat utama, ayat 25. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa mereka akan mendapat syurga. Makna teologi, menegaskan keesaan Allah dan kebenaran Al-Quran dengan syurga sebagai ganjaran iman. Ciri linguistik, cabaran dalam ayat 23 menggunakan bahasa tegas menonjolkan kemukjizatan Al-Quran. Aplikasi praktikal memotivasikan umat Islam untuk mempertahankan iman mereka di Madinah. Ringkasan subsection 1, Ruku 1-3 menetapkan Al-Quran sebagai panduan, mengkategorikan manusia dan menyeru kepada iman, meletakkan asas teologi bagi surah ini. Subsection 2, Jarik Israel, Timbal Blessed, Saframol 3. Lisai ini berkaitan space rasi pernikahan penyeluen namain pemiukut kautas kisah Ad. Chet, kandungan menceritakan penciptaan Adam sebagai khalifah, kejatuhannya dan taubatnya. Ayat utama perlu sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Makna teologi, menggambarkan keadaan manusia, kelemahan, godaan dan keperluan taubat. Aplikasi praktikal, mengajar umat Islam untuk memohon keampunan seperti Adam. Rumat 18, kritikan kepada Bani Israel. Kandungan, menegur Bani Israel kerana melanggar janji, membunuh Nabi dan mengamalkan kitab suci. Kisah Lembu ayat 67-73 menonjolkan ketidakpatuhan mereka. Ayat utama, ayat 62 mengiktiraf iman sejati daripada pelbagai latar belakang agama. Ayat 2, amaran terhadap sihir dan penyelewengan ajaran Sulaiman. Makna teologi, menyeru Bani Israel untuk menerima kebenaran Muhammad sebagai kesinambungan ajaran ilahi. Ciri linguistik, gaya naratif sejarah dengan nada tegas, menggunakan kisah konkret, contohnya lembu untuk pengajaran. Aplikasi praktikal, mengingatkan umat Islam Madani untuk belajar daripada kesilapan Bani Israel. Ringkasan subsection 2, Ruku 4-12 menggunakan sejarah Bani Israel untuk mengajar ketaatan dan amaran terhadap penyelewengan, mengesahkan kebenaran Islam. Subsection 3, pembentukan identiti Islam, Ruku 12-11 ayat 152. Fasa ini menetapkan identiti umat Islam melalui hukum ibadah dan perpaduan. Ruku 13-14, cabaran daripada ahli kitab dan identiti Muslim. Kandungan, menangani usaha ahli kitab untuk mengelirukan Muslim, menegaskan agama Ibrahim sebagai asas Islam. Ayat utama, ayat 143, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makna teologi, mengesahkan umat Islam sebagai umat wasat, umat pertengahan, simbol keadilan dan keseimbangan. Ruku 12-18, penetapan kiblat dan ibadah, ayat 42-52. Kandungan, mengumumkan pertukaran kiblat ke Kaabah, menegaban. Ayat utama, ayat 150, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makna teologi, menegaskan identiti Islam yang bebas daripada pengaruh Yahudi. Aplikasi praktikal, mengukuhkan perpaduan umat Islam melalui kiblat yang sama. Ringkasan subsection 3, Ruku 13-16 membentuk identiti Islam melalui kiblat dan pengesahan agama Ibrahim. Subsection 4, Undang-Undang Sosial dan Ekonomi 1 tahun 1953 2. Fasa ini menetapkan hukum untuk kehidupan berjamaah, merangkumi ibadah, keluarga dan ekonomi. Ruku 19-3, Ibadah dan Moral. Dungan, menetapkan puasa Ramadan, zakat dan larangan menyalahgunakan harta. Ayat utama, ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat menjelaskan ketakwaan sejati melalui iman dan amal. Makna teologi, menekankan ibadah sebagai asas ketakwaan dan keadilan sosial. Ruku 24 surga, jihad dan ekonomi. Kandungan, menangani perkawinan, perceraian, riba, jihad dan haji. Ayat utama, ayat 190, hukum jihad yang adil. Ayat 2-2-1, peraturan perceraian.
menyokong masyarakat bertindak untuk melindungi ekonomi. Ringkasan subseksi 4 Rukun 19 Timdusat menyediakan rangka ke undang-undang untuk kerelaan dan perpaduan. Subseksi 5 Kisah Nabi dan pengajaran moral. Rukun 2 283 293 Fasa ini menggunakan kitab Nabi untuk mengajar ketabahan dan ilmu. Rukun 36 Kisah Daud di Talut, diat kandungan menceritakan kemenangan Daud ke atas Jalut, ujian Talut dan kehidupan Ibrahim. Ayat utama ayat 255 Al-Kursi menggambarkan keagungan Allah. Ayat 2 Tumiloban Kain dan 260 Kisah Ibrahim dan kebangkitan semula. Makna teologi menonjolkan iman dan ketabahan Ibrahim menghadapi cabaran. Lukfil sedekah dalam riba ayat 2 Tuamiun Duvaldumen bisa. Kandungan zedon dan etika berserta riba ayat dalam ayat 5 larangan riba. Ayat 282 hukum dokumentasi hutang. Aplikasi praktikal memastikan keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Ringkasan subsection 5 Ruku 32 to 39 mengajar melalui kisah Nabi dan hukum ekonomi untuk menguatkan iman dan etika. Subsection 6 penutup dengan doa Ruku 42 dan 26. Kandungan menegaskan prinsip iman dan menutup dengan doa memohon keampunan dan kemenangan. Ayat utama ayat 286 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makna teologi mengakui kelemahan manusia dan memohon rahmat Allah. Aplikasi praktikal, doa ini menjadi penutup yang kuat, menggalakkan ketabahan dan tawakal. Ringkasan subsection 6, Ruku 40 menyelesaikan surah dengan doa yang merangkum iman, keampunan dan harapan. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Surah ini mengimbangi tema rohani iman ibadah, sejarah Bani Israel, Nabi dan praktikal hukum ekonomi. Ayat 123 di tengah surah melambangkan umat wasat, mencerminkan keseimbangan struktur. Keindahan linguistik, gaya naratif bercampur perumpamaan, munafik seperti kilat, dan hukum terperinci. Pengulangan tema tauhid dan petunjuk mengukuhkan koherensi. Dialog dengan masyarakat Madani menangani Yahudi, munafik dan umat Islam mencerminkan konteks pelbagai agama di Madinah. Kepentingan dalam ibadah, ayat Al-Kursi dan doa penutup sering dibaca untuk perlindungan dan keberkatan. Keajaiban ilmiah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat wasat terletak tepat di tengah surah. Ayat ke-142 daripada keseimbangan matematik dan tematik. Ini dianggap sebagai salah satu mukjizat Al-Quran. Visualisasi struktur, karta. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah carta yang menggambarkan pembahagian tema surah Al-Baqarah berdasarkan subseksien. Carta ini menunjukkan bilangan ayat dalam setiap subseksien dan tema utama. Type, data, options, penerangan carta, jenis, karta bar menunjukkan bilangan ayat dalam setiap subsection. Sumbu X, subsection tematik, contohnya pengenalan sejarah Bani Israel. Sumbu W, bilangan ayat, contohnya 29 ayat untuk subsection 1. Warna berbeza untuk setiap subsection, sesuai untuk tema gelap dan terang, memastikan kejelasan visual. Kesimpulannya, struktur surah Al-Baqarah adalah panduan lengkap untuk masyarakat Islam Madani, merangkumi pengenalan Al-Quran, sejarah nisbet, pabiz, ceng Islam, hukum ekonomi, kaisai opun itu. Dengan 40 ruku, surah ini mengimbangi rohani dan praktikal, menegaskan tauhid, keadilan dan perpaduan. Ia kekal relevan sebagai asas kehidupan Muslim, menyediakan panduan untuk iman, ibadah dan etika. Struktur surah Ali Imran. Analisis terperinci, gambaran keseluruhan. Struktur nama Ali Imran bermaksud keluarga Imran merujuk kepada keluarga Maryam dan Nabi Isa seperti yang disebut dalam ayat 33. Imran di sini dianggap sebagai bapa Maryam, walaupun terdapat perdebatan mengenai apakah ia merujuk kepada bapa Musa dan Harun. Bilangan surah 3 bilangan ayat 2 ayat terbahagi kepada 20 ruku. Jenis surah Madani diturunkan secara berperingkat antara 2 temnasi Hijrah. Nama Pubonsant Betu Masih merangkumi peristiwa selepas Perang Badar 2 Hijrah, lawatan delegasi Kristian dari Najran dan Perang Uhud 3 Hijrah. Tujuan, menyokong umat Islam Madani menghadapi cabaran luaransi dan dalaman munafik. Menjelaskan teologi Islam berbanding kepercayaan Yahudi dan Kristian, terutamanya mengenai kisah Nabi Isa, mengukuhkan perpaduan, ketabahan dan disiplin dalam komuniti Islam selepas kemenangan Badar dan kekalahan Uhud. Menyediakan panduan rohani, moral dan sosial untuk membina masyarakat yang adil dan bersatu.
Aliran struktur surah ini terbahagi kepada 5 subsection tematik. Pengenalan dan kebenaran wahyu, ruku 1-3, menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk dan tauhid. Kisah keluarga Imran dan Nabi Isa, ruku 6, menjelaskan kisah Isa dan kesucian Maryam. Seruan kepada ahli kitab, mengajak Yahudi dan Kristian kepada tauhid dan menegur penyelewengan mereka. Pengajaran dari Perang Badar dan Uhud, ruku 11, menganalisis kemenangan, kekalahan, dan peranan munafik. Doa dan nasihat penutup, ruku 19-20, menyeru ketabahan dan doa untuk kejayaan. Konteks sejarah surah Ali Imran diturunkan pada peringkat penting pembentukan masyarakat Islam di Madinah ketika umat Islam menghadapi pelbagai cabaran. Ancaman luar, selepas kemenangan di Perang Badar 2 Hijrah, Quraisy Makkah membalas dengan Perang Uhud 3 Hijrah, yang menyebabkan kekalahan akibat ketidakpatuhan sebahagian pasukan Muslim. Surah ini menguji faktor kegagalan seperti ketamakan dan kurang disiplin. Cabaran dalaman, munafik di Madinah seperti Abdullah bin Ubay melemahkan perpaduan dengan bersekongkol dengan musuh. Puak Yahudi memutuskan pakatan dan menentang kenabian Nabi Muhammad. Dialog dengan Kristian. Lawatan delegasi dari Najran, Hijrah, memerlukan penjelasan teologi mengenai Nabi Isa, menolak keilahian beliau dan menegaskan kebenaran. Pembentukan ummah. Surah ini menyokong pembinaan masyarakat Islam yang kuat melalui hukum, perpaduan dan ketabahan, sambil menangani hubungan dengan ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Surah ini bertindak sebagai panduan rohani dan strategik, mengukuhkan iman umat Islam di tengah-tengah ujian dan menetapkan identiti mereka sebagai umat yang bertanggung jawab. Subsection struktur dan analisis ruku demi ruku. Berikut adalah pembedahan struktur surah Ali Imran berdasarkan subsection tematik dengan analisis setiap ruku untuk menyerlahkan tema, ayat utama, makna teologi, ciri linguistik, dan aplikasi praktikal. Subsection 1 dan kebenaran wahyu ayat 1-3. Fasa ini menetapkan Al-Quran sebagai petunjuk ilahi dan menegaskan tauhid serta peranan Mij. Ruku 1, Al-Quran dan Tauhid. Kandungan memperkenalkan Al-Quran sebagai petunjuk, menegaskan keesaan Allah dan menyebut 3 kitab suci, Taurat, Injil, Al-Quran. Ayat utama, ayat 1-2, Alif, Lam, Mim. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang kekal. Ayat 7, membedakan ayat muhkamat jelas dan mutasyabihat samara, menekankan keimanan kepada keseluruhan wahyu. Makna teologi, menegaskan tauhid dan kebenaran Al-Quran sebagai kesinambungan kitab-kitab terdahulu. Ciri linguistik, huruf muqatta alif menarik perhatian, diikuti bahasa tegas yang menonjolkan keesaan Allah. Aplikasi praktikal, mengadakan umat Islam percayai Al-Quran secara menyeluruh tanpa memilih ayat tertentu. Ruku 2, ganjaran mukmin dan peringatan kepada kafir, ayat 10-20. Kandungan menggambarkan ganjaran syurga bagi mukmin, siksaan bagi kafir, dan ciri-ciri orang bertakwa. Ayat utama ayat 19, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Makna teologi menegaskan Islam sebagai agama sejati dengan iman dan amal soleh sebagai syarat kejayaan. Ciri linguistik, perbandingan antara dunia indah tepi sementara kekal menggunakan bahasa puitis. Aplikasi praktikal, memotivasikan umat Islam Madani agar kekal teguh dalam iman walaupun menghadapi masalah. Rukuti, amaran kepada Bani Israel. Kandungan, menegur Bani Israel kerana penyelewengan dan pembohongan, menegaskan kuasa Allah ke atas ciptaan dan hari kiamat. Ayat utama, ayat 26-27, doa yang mengiktiraf kuasa Allah ke atas kedaulatan ciptaan. Makna teologi, menyeru pembaharuan rohani dan pengakuan terhadap kuasa Allah. Aplikasi praktikal, mengingatkan umat Islam untuk mengelakkan kesilapan Bani Israel seperti ketidakpatuhan. Ringkasan subsection 1-1-3 menetapkan Al-Quran sebagai panduan, menegaskan tauhid dan memberi amaran terhadap penyelewengan, meletakkan asas teologi surah. Subsection 2, kisah keluarga Imran dan Nabi Isa, ruku 4-6, ayat 3. Fasa ini menjelaskan kenabian Nabi Isa dan kesucian Maryam, menangani dialog dengan Kristian. Ruku 4, Zakaria dan Maryam. Kandungan, menceritakan doa Zakaria untuk keturunan dan kesucian Maryam. Ayat utama ayat 1, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Ayat 39, berita gembira kelahiran Yahya. Makna teologi, menegaskan keimanan dan keimanan melalui ketaatan kepada Allah. Ciri linguistik, naratif yang lembut dan penuh harapan, menonjolkan rahmat Allah. Ruku 5, Maryam dan Dwul Umatsin.
Kandungan menggambarkan kesucian Maryam dan kelahiran ajaib Nabi Isa. Ayat utama, ayat 42, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu. Ayat 50, perbandingan penciptaan Isa dengan Adam. Makna teologi, menjelaskan Isa sebagai Nabi bukan ilahi, menolak doktrin Kristen tentang keilahian. Ruku 6, kenaikan Isa telipun 2. Kandungan, menjelaskan kenaikan Isa ke langit menegaskan tauhid. Ayat 9, sesungguhnya pemeran Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Mak teologi, menegaskan kesatuan keimanan dan keesaan Allah. Aplikasi praktikal, menyokong dialog dengan delegasi Najran, menjelaskan kebenaran Islam. Ringkasan subsection 2, Ruku 4-6 menjelaskan kisah keluarga Imran, menegaskan kebenaran Isa dan menolak kepercayaan salah seorang Kristian. Subsection 3, seruan kepada ahli kitab, Ruku 7-31. Fasa ini mengajak Yahudi dan Kristian kepada tauhid dan menegur penyelewengan mereka. Ruku 7, seruan kepada tauhid sebab firqah. Kandungan mengajak ahli kepada perkataan yang sama tauhid, mendedahkan kemunafikan mereka. Ayat utama, ayat 64, Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu. Ayat 81, janji Bani Israel untuk menyokong nabi-nabi. Makna teologi, menyeru kesatuan dalam tauhid, menolak penyembahan selain Allah. Ruku 10-11, amaran kepada ahli kitab dan munafik. Kandungan, menegur ahli kitab kerana menyempurnakan ayat Allah, menyeru perpaduan Muslim. Ayat utama, ayat 92, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Makna teologi, menegaskan tanggungjawab umat Islam sebagai umat terbaik, mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan. Aplikasi praktikal, menggalakkan umat Islam Madani menjaga perpaduan dan berwaspada terhadap munafik. Ringkasan subsection 3, Ruku 12 mengajak ahli kitab kepada tauhid, menegur penyelewengan dan mengukuhkan identiti umat Islam. Subsection 4, pengajaran dari Perang Badar dan Uhud, Ruku 10 ayat 19. Fasa ini menganalisis kemenangan Badar, kekalahan Uhud dan peranan munafik. Ruku 12-14, kemenangan Badar dan kekalahan Uhud, ayat 21. Kandungan, menyokong umat Islam selepas Uhud, menekankan disiplin dan ketabahan. Ayat utama, ayat 19, janganlah kamu lemah dan bersedih hati, kerana kamu adalah yang tertinggi jika kamu beriman. Makna teologi, kekalahan adalah ujian, kemenangan bergantung pada iman. Ruku 11-19, ketabahan dan munafik pelapik, menegaskan bahawa iman tidak bergantung pada Nabi, mendedahkan sifat munafik. Ayat utama, ayat 104, Muhammad hanyalah seorang rasul, telah banyak rasul sebelumnya. Ayat 109, menonjolkan rahmat dan kelembutan Nabi dalam kepimpinan. Aplikasi praktikal, mengajar umat Islam untuk kekal teguh walaupun menghadapi kerugian. Ringkasan subsection 4, Ruku 11-14 menganalisis Badar dan Uhud, menggalakkan ketabahan dan berwaspada terhadap munafik. Subsection 5, doa dan nasihat penutup, Ruku 19-20-200. Fasa ini ditutup dengan amaran kepada Bani Israel dan doa untuk kejayaan. Ruku 19, amaran dan ujian kehidupan. Kandungan, menegur Bani Israel kerana membunuh Nabi dan mengingkari janji, menekan ujian hidup dan kematian. Ayat utama, ayat 15, setiap jiwa akan merasai kematian. Ruku 20, doa dan ketabahan. Kandungan, menyeru doa mukmin untuk petunjuk dan keterangan, menegaskan kejayaan melalui takwa. Ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tabahlah dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Makna teologi, menegaskan kepada pribadi dan ketabahan sebagai kunci kejayaan akhirat. Aplikasi praktikal, doa penutup menjadi panduan harian untuk ketabahan. Ringkasan subsection 5 Ruku 19-20 ditutup dengan amaran dan doa, menggalakkan ketabahan dan iman. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Surah ini mengimbangi teologi, tauhid, kenabian, sejarah, Isa dan praktikal, perpaduan ketabahan. Ayat 110 yang menyebut umat Islam sebagai umat terbaik mencerminkan peranan ummah dalam struktur. Keindahan linguistik, gaya naratif, kisah Maryam, bercampur dengan seruan tegas dan perumpamaan puitis. Pengulangan tema tauhid dan kesabaran mengukuhkan koherensi.
Dialog dengan ahli kitab, menangani Yahudi dan Kristian secara langsung, menjelaskan persamaan dan perbezaan teologi. Kepentingan dalam ibadah. Ayat seperti ayat 159 lembutan Nabi dan ayat 202 penutup sering dibaca untuk inspirasi rohani. Kesimpulannya, struktur surah Ali Imran adalah panduan lengkap untuk umat Islam Madani, merangkumi pengesahan Al-Quran, kisah keluarga Imran, seruan kepada ahli kitab, pengajaran dari Badar dan Uhud, serta doa penutup. Dengan 20 ruku, surah ini mengimbangi teologi, sejarah dan praktikal, menegaskan tauhid, perpaduan dan ketabahan. Ia kekal relevan sebagai sumber inspirasi untuk iman, disiplin, dan dialog antara agama. Struktur surah An-Nisa, analisis terperinci. Gambaran keseluruhan struktur nama bermaksud wanita, merujuk kepada fokus surah terhadap hak dan tanggungjawab wanita dalam keluarga dan masyarakat. Bilangan surah. Bilangan ayat, slide 76 ayat terbahagi kepada 24 ruku. Jenis surah Madani diturunkan secara berperingkat antara akhir 35 Hijrah, 625 Masehi, terutamanya selepas Perang Uhud. Tujuan, menyediakan panduan menyeluruh untuk keadilan sosial, hak keluarga dan undang-undang masyarakat, mengukuhkan struktur komuniti Islam di Madinah. Menangani cabaran dalaman munafik, ketegangan dengan Yahudi, dan luaran ancaman Quraisy, sambil menegaskan perpaduan dan disiplin, melindungi hak wanita, anak yatim, dan golongan terdedah, dengan penekanan pada hukum perkawinan, perceraian, dan pusaka. Aliran struktur. Surah ini terbahagi kepada 5 subseksian tematik. Hak keluarga dan keadilan sosial. 6. Menetapkan hukum pusaka, perkawinan, dan perlindungan wanita serta anak yatim. Keadilan dan hubungan dengan ahli kitab. Menangani penyelewengan Yahudi dan menegaskan keadilan. Perpaduan dan jihad. Menggalakkan perjuangan, berwaspada terhadap munafik, dan hukum solat dalam perjalanan. Akhlak dan hukum sosial. Menangani dosa, kemunafikan, dan tanggungjawab moral. Kisah Nabi dan penutup, ruku 24, menjelaskan kenabian Isa, amaran kepada ahli kitab, dan hukum pusaka penutup. Konteks sejarah surah An-Nisa diturunkan pada tempoh kritikal selepas Perang Uhud 3 Hijrah, ketika masyarakat Islam di Madinah menghadapi pelbagai cabaran. Kesan Perang Uhud. Kekalahan di Uhud meninggalkan ramai janda dan anak yatim, memerlukan hukum untuk melindungi hak mereka. Ketidakpatuhan sebahagian pasukan Muslim menyebabkan kekalahan, memerlukan panduan moral dan disiplin. Ketegangan dengan Yahudi. Puak Yahudi di Madinah, Bani Nadr, melanggar perjanjian, bersekongkol dengan Quraisy, menyebabkan ketegangan sosial dan politik. Munafik. Golongan munafik seperti Abdullah bin Ubay melemahkan perpaduan dengan menyebarkan fitnah dan enggan berjihad. Cabaran sosial. Isu seperti pusaka tidak adil, penyalahgunaan hak wanita, dan konflik keluarga memerlukan hukum yang jelas untuk menjamin keadilan. Surah ini bertindak sebagai panduan rohani, sosial, dan undang-undang, mengukuhkan masyarakat Islam melalui hukum, perpaduan, dan ketabahan. Subseksian struktur dan analisis ruku demi ruku. Berikut adalah pembedahan struktur surah An-Nisa berdasarkan subseksian tematik, dengan analisis setiap ruku untuk menyerlahkan tema, ayat utama, makna teologi, ciri linguistik, dan aplikasi praktikal. Subseksian 1, hak keluarga dan keadilan sosial, ruku 1-6. Fasa ini menetapkan hukum keluarga, pusaka, dan perlindungan golongan terdedah. Ruku 1, penciptaan dan hak anak yatim. Kandungan, menegaskan asal-usul manusia dari satu jiwa, melindungi hak anak yatim, dan menetapkan hukum pusaka awal. Ayat utama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Makna teologi, menekankan kesatuan manusia dan tanggung jawab melindungi golongan lemah. Ciri linguistik, bahasa inklusif, menyeru seluruh umat manusia dengan nada tegas untuk keadilan. Aplikasi praktikal, menyokong anak yatim dan janda selepas Uhud. Ruku 2, hukum pusaka 16. Kandungan, menjelaskan pembahagian pusaka secara terperinci untuk lelaki dan wanita. Ayat 18, Allah perintahkan kamu tentang pembahagian pusaka anak-anak kamu. Makna teologi, memastikan keadilan dalam pembahagian harta, melindungi hak wanita. Ruku 3-4, hukum perkawinan dan zina. Menetapkan hukum zina, perkawinan, dan larangan menikahi wanita secara paksa. Ayat utama, ayat 19, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita secara paksa. Makna teologi, melindungi maruah dan hak wanita dalam perkawinan. Ruku 5-6, tanggung jawab keluarga dan moral. Kandungan,
menjelaskan peranan lelaki sebagai penjaga larangan iri hati dan hubungan sosial. Ayat, lelaki adalah penjaga bagi wanita. Ayat 32, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada sebahagian kamu. Makna teologi, menekankan tanggungjawab bersama dalam keluarga dan masyarakat. Aplikasi praktikal, menggalakkan keadilan dan kerjasama dalam keluarga madani. Ringkasan Subsection 1, Ruku Samtun 6 menetapkan hukum keluarga dan pusaka, melindungi wanita dan anak yatim, memastikan keadilan sosial. Subsection 2, keadilan dan hubungan dengan ahli kitab, Ruku 79 ayat 43-70. Fasa ini menangani penyelewengan Yahudi dan menegaskan keadilan dalam semua urusan. Ruku 7, hukum solat dan amaran kepada Yahudi. Kandungan, menetapkan hukum tayammum dan menegur Yahudi kerana syirik dan nyelewengan. Ayat utama, ayat 4, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan mabuk. Makna teologi, menegaskan kesucian ibadah dan amaran terhadap penyelewengan agama. Ruku Tlab, keadilan dadara berdikis hapti. Ayat 51-59. Kanduis menegur Yahudi kerana menolak ayat Allah, menekankan keadilan dalam pemerintahan. Ayat utama, sungguh Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Makna teologi, keadilan adalah asas pemerintahan dan masyarakat. Ruku 9, iman kepada Nabi dan hukum Islam. Ayat 60, kandungan, menyeru iman kepada semua Nabi dan kemudahan hukum Islam. Makna teologi, menegaskan kesinambungan kenabian dan kemudahan syariat. Ringkasan, Subsection 2, Ruku 79 menegaskan keadilan, menegur penyelewengan Yahudi dan memudahkan ibadah. Subbeti, perpaduan dan jihad. Fasa ini menggalakkan jihad, perpaduan dan berwaspada terhadap munafik. Ruku 10-11, jihad dan munafik. Kandungan menyeru jihad, mendedahkan sifat munafik dan hukum menghadapi mereka. Ayat utama, wahai orang-orang yang beriman, bersiap sedialah. Makna teologi, jihad memerlukan keberanian dan perpaduan. Ruku 11, hukum pembunuhan dan solat perjalanan. Kandungan, hukum pembunuhan tidak sengaja, hijrah dan solat dalam perjalanan. Ayat utama, ayat 92, tidak halal bagi seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali secara tidak sengaja. Makna teologi, menghormati nyawa manusia dan kemudahan ibadah dalam kesusahan. Aplikasi praktikal, menyokong pasukan Muslim selepas Uhud. Ringkasan Subsection 3, Ruku 10-15 menggalakkan jihad, perpaduan dan menyediakan hukum praktikal untuk konflik. Subsection 4, akhlak dan hukum sosial, Ruku 16-21 ayat 105-102. Fasa ini menangani dosa kemunafikan dan tanggungjawab moral. Ruku 19, syirik, dosa dan syirik dosan. Kandungan, menegur dosa, syirik dan rancangan syaitan. Ayat utama, ayat 19, menegaskan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni tanpa taubat. Makna teologi, menghindari syirik adalah asas iman. Ruku, hukum wanita dan keadilan ayat 127-102. Kandungan, hukum wanita, kesaksian adil dan mendedahkan kemunafikan. Ayat utama, ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Makna teologi, keadilan adalah tanggungjawab setiap Muslim. Ringkasan Subsection 4, Ruku 19-21 menangani dosa besar, kemunafikan dan menegaskan keadilan. Subsection 5, kisah Nabi dan penutup, Ruku 22-24 ayat 100 mimbat. Fasa ini menjelaskan kenabian Isa dan menutup dengan hukum pusaka. Ruku 22-23, amaran kepada Bani Israel dan kisah Isa. Kandungan, menegur Bani Israel, menjelaskan kenabian Isa dan menolak Trinity. Ayat utama, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Makna teologi, menegaskan tauhid dan kenabian Isa sebagai manusia. Ruku 24, hukum pusaka penutup, ayat 172 kandungan, menjelaskan pusaka bagi mereka tanpa anak, menyeru ketaatan kepada Allah. Makna teologi, menegaskan keadilan hingga akhir surah. Ringkasan Subsection 5, Ruku 22-24 menjelaskan kenabian, menegur ahli kitab, dan menutup hukum pusaka. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Surah ini mengimbangi hukum keluarga, keadilan sosial, jihad dan teologi. Fokus pada wanita mencerminkan keperluan sosial madani selepas Uhud. Keindahan linguistik, gaya hukum terperinci, contohnya pusaka bercampur naratif, kisah Isa dan seruan moral. Pengulangan tema keadilan dan perpaduan mengukuhkan koherensi. Dialog dengan masyarakat madani, menangani Yahudi, munafik dan umat Islam,
mencerminkan konteks pelbagai di Madinah. Kepentingan dalam ibadah, ayat seperti ayat 43 umum dan ayat 100 kilim keadilan menjadi panduan praktikal. Visualisasi struktur. Berikut adalah carta yang menggambarkan pembahagian tematik surah An-Nisa berdasarkan subseksien, menunjukkan bilangan ayat dalam setiap bahagian. Type bar, data, options. Penerangan carta. Jenis, karta bar menunjukkan bilangan ayat dalam setiap subseksien. Sumbu X, subseksien tematik, contohnya hak keluarga, perpaduan dan jihad. Sumbu W, bilangan ayat, contohnya 42 ayat untuk subseksien 1. Warna berbeza untuk subseksien sesuai untuk tema gelap dan terang memastikan kejelasan visual. Kesimpulannya, struktur surah An-Nisa adalah panduan lengkap untuk masyarakat Islam Madani, merangkumi hukum keluarga, keadilan sosial, jihad, akhlak dan penjelasan teologi. Dengan 24 ruku, surah ini mengimbangi aspek praktikal dan rohani, menegas tauhid, keadilan dan perpaduan. Ia kekal relevan sebagai sumber panduan untuk melindungi hak wanita, memastikan keadilan dan membina masyarakat yang harmoni. Struktur surah Al-Maidah, analisis terperinci. Gambaran keseluruhan struktur Maidah bermaksud meja dihamparkan merujuk kepada peristiwa ajaib yang diminta oleh murid-murid Nabi S dalam ayat 11. Bilangan surah 5. Bilangan ayat 120 ayat terbahagi kepada semabs ruku. Jenis surah Madani diturunkan menjelang akhir hayat Nabi Muhammad SAW sekitar 6-10 Hijrah, 62 dan 52 Masihi, dengan beberapa bahagian dikaitkan dengan perjanjian Hudaibiyah dan Haji Wada 10 Hijrah. Tujuan, menyempurnakan hukum syariat Islam, menegaskan penyelesaian agama, menangani hubungan dengan ahli kitab, Yahudi dan Kristian, menjelaskan penyelewengan mereka, dan menyeru kepada tauhid. Menyediakan panduan undang-undang, moral dan sosial untuk masyarakat Islam yang telah termasuk hukum makanan, keadilan dan kontrak. Mengukuhkan perpaduan umat Islam dan menyeru keteguhan iman menghadapi cabaran dalaman dan luaran. Aliran struktur. Surah ini terbahagi kepada 4 subseksien tematik: pemenuhan syariat dan hukum, ruku 1-2, hukum makanan, wuduk dan kontrak, hubungan dengan ahli kitab dan sejarah, kritikan terhadap Yahudi dan Kristian, kisah sejarah seperti Kabil dan Habil, keadilan dan akhlak, ruku 8-12, hukum keadilan, larangan arak dan perpaduan ummah, kenabian Isa dan penutup, ruku penjelasan tentang Nabi Isa, amaran kepada ahli kitab, dan penegasan kedaulatan Allah. Konteks sejarah surah Al-Maidah diturunkan pada fasa akhir zaman Madani ketika umat Islam telah membentuk masyarakat yang stabil di Madinah selepas menghadapi pelbagai ujian termasuk Perang Badar, Uhud, Khandak dan Perjanjian Hudaibiyah. Konteks utama meliputi penyempurnaan agama, ayat 3 yang diwahyukan semasa Haji Wada Hijrah, menandakan Islam sebagai agama yang lengkap, tidak memerlukan tambahan wahyu. Hubungan dengan ahli kitab, Yahudi, contohnya Bani Quraiza dan Kristian, delegasi Najran, berinteraksi dengan umat Islam, tetapi ramai yang menolak kenabian Muhammad SAW nilai dari kebenaran berasal mereka. Cabaran dalaman. Munafik dan sebahagian umat Islam yang lemah iman memerlukan panduan untuk kekal teguh. Pembentukan masyarakat, hukum syariat seperti larangan arak, hukuman jenayah dan kontrak, diperincikan untuk memastikan keadilan dan perpaduan. Surah ini bertindak sebagai panduan terakhir, menyempurnakan rangka kerja syariat dan moral untuk ummah yang kini menjadi kuasa politik dan sosial. Subseksien struktur dan analisis ruku demi ruku. Berikut adalah pembedahan struktur surah Al-Maidah berdasarkan subseksien tematik, dengan analisis setiap ruku untuk menyerlahkan tema, ayat utama, makna teologi, ciri linguistik dan aplikasi praktikal. Subseksien 1, pemenuhan syariat dan hukum, ruku 11. Fasa ini menetapkan hukum syariat dan menegaskan ketaatan kepada perjanjian. Ruku 1, hukum makanan dan kontrak. Kandungan, menegaskan kewajiban memenuhi kontrak, hukum makanan halal, dan kebenaran berkahwin dengan wanita ahli kitab. Ayat utama, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Ayat menghalalkan makanan dan perkawinan dengan ahli kitab. Makna teologi menandakan penyempurnaan Islam sebagai agama lengkap dengan hukum yang praktikal dan inklusif. Ciri linguistik, bahasa hukum yang jelas, bercampur seruan teologi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aplikasi praktikal menggalakkan umat Islam mematuhi syariat yang lengkap, termasuk dalam interaksi dengan ahli kitab. Ruku 2, wuduk dan keadilan. Kandungan, hukum wuduk,
tayamum dan perintah menegakkan keadilan. Ayat utama, ayat 6, hukum wuduk dan tayamum. Ayat 8, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi kerana Allah. Makna teologi, menekankan kesucian fizikal dan moral sebagai asas ibadah dan keadilan. Aplikasi praktikal, memudahkan ibadah dalam kesusahan dan menegaskan keadilan dalam masyarakat madani. Ringkasan subseksian 1, Ruku 1-2 menetapkan hukum syariat, menandakan penyempurnaan Islam dan menggalakkan ketaatan serta keadilan. Subseksian 2, hubungan dengan ahli kitab dan sejarah, Ruku 3-7 ayat 11-50. Fasa ini mengkritik penyelewengan ahli kitab dan memberikan pengajaran sejarah. Ruku 3, penyelewengan Yahudi dan Kristian 16. Kandungan, menegur Bani Israel kerana melanggar janji dan Kristian kerana menganggap Isa sebagai anak Allah. Ayat utama, ayat 15, menolak dakwaan Yahudi dan Kristian sebagai anak-anak Allah. Makna teologi, menegaskan tauhid dan menolak penyelewengan teologi. Ruku 4, ketidakpatuhan Bani Israel 20-26. Kandungan, menceritakan penolakan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis atas arahan Musa. Makna teologi, menunjukkan akibat ketidakpatuhan kepada perintah Allah. Ruku 5, kisah Kabil dan Habil. Kandungan, kisah pembunuhan Kabil terhadap Habil menegaskan kesucian nyawa manusia. Ayat utama, ayat 32, barang siapa membunuh seorang manusia, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Makna teologi nyawa manusia adalah suci, yet voing its creates it pemberetang berwasim. At place, so we melesin tumin sejati bayang gubadamtit. Ruku 6-7, hukum jenayah dan wahyu tantu 50. Kandungan, hukum pencurian, ayat 45 dan pengesahan Al-Quran terhadap kitab terdahulu. Ayat utama ayat 35, hukum potong tangan bagi pencuri. Ayat 45, hukum kisas dalam Taurat. Makna teologi menegaskan keadilan dalam hukuman dan kesinambungan wahyu. Ringkasan subseksian 2, Ruku 3-7 mengkritik ahli kitab, menceritakan sejarah untuk pengajaran dan menetapkan hukum jenayah. Subseksian 3, keadilan dan 12 ayat 5-11. Fasa ini menekankan keadilan, larangan arak dan paduan ummah. Ruku 8, persahabatan dan munafik, melarang bersahabat dengan musuh Islam, mendedahkan kemunafikan dan menegur ahli kitab. Ayat utama, ayat 51, melarang mengambil Yahudi sebagai teman setia. Makna teologi, perpaduan ummah memerlukan kesetiaan kepada Allah. Ruku 10-11, seruan kepada ahli kitab. Kandungan, menyeru Yahudi dan Kristian kepada tauhid, menegur pembunuhan Nabi dan doktrin Trinity. Ayat utama, ayat 70, menolak Trinity dan deifikasi Isa. Ruku 12, larangan arak dan judi. Kandungan, melarang arak, judi dan khurafat, menegaskan hukum sumpah. Ayat 90, sesungguhnya arak, judi adalah perbuatan syaitan. Makna teologi, larangan ini memelihara kesucian moral dan sosial. Ringkasan subsection 3, Ruku 17 menegaskan keadilan, perpaduan dan melarang amalan merosakkan seperti arak. Subsection 4, kenabian Isa dan penuh. Ruku 14-14. Fasa ini menjelaskan kenabian Isa dan menutup dengan penegasan kedaulatan Allah. Ruku 11, hukum haji dan Kaabah. Kandungan, hukum memburu semasa ihram dan kesucian Kaabah. Ayat utama, ayat 97, menegaskan Kaabah sebagai tempat suci. Ruku 14, larangan khurafat dan wasiat. Setelah itu 1. Kandungan, melarang soalan yang merumitkan dan menetapkan hukum wasiat. Makna teologi, menekankan ketundukan kepada syariat tanpa keraguan. Ruku 15, kenabian Isa dan penutup. Kandungan, menjelaskan mukjizat Isa oleh izin Allah, menolak deifikasi beliau dan menegaskan kedaulatan Allah. Ayat utama, ayat 110, mukjizat Isa oleh izin Allah. Ayat 119, Isa menolak dakwaan keilahian. Ayat 120, bagi Allah jualah kerajaan langit dan bumi. Makna teologi, menegaskan tauhid dan kenabian Isa sebagai manusia, menutup dengan kedaulatan Allah. Ringkasan subsection 4, Ruku 12-19 menjelaskan kenabian Isa, melarang khurafat dan menutup dengan penegasan tauhid. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Surah ini mengimbangi hukum syariat, makanan, jenayah, teologi, tauhid, kenabian, dan akhlak, keadilan, larangan arak. Ayat 3 sebagai titik puncak menandakan penyempurnaan Islam. Keindahan linguistik, gaya hukum terperinci, contohnya wuduk bercampur naratif, Kabil-Habil, Isa, dan seruan teologi. Pengulangan tema keadilan dan tauhid mengukuhkan koherensi.
Dialog dengan ahli kitab menangani Yahudi dan Kristian secara langsung, menjelaskan penyelewengan mereka. Kepentingan dalam ibadah. Ayat 3, 8 dan 32 sering dibaca untuk inspirasi rohani dan keadilan. Visualisasi struktur karta. Berikut adalah carta yang menggambarkan pembahagian tematik surah Al-Maidah berdasarkan subsection, menunjukkan bilangan ayat dalam setiap bahagian. Type bar options. Penerangan carta jenis. Carta bar menunjukkan bilangan ayat dalam setiap subsection. Sumbu X, subsection tematik, contohnya pemenuhan syariat kenabian Isa. Sumbu W, bilangan ayat, contohnya 11 ayat untuk subsection sub. Warna berbeza untuk setiap section sesuai untuk tema gelap dan terang, memastikan kejelasan visual. Kesimpulannya, struktur surah Al-Maidah adalah panduan terakhir untuk umat Islam Madani, menyempurnakan syariat, menegakkan tauhid, dan menangani hubungan dengan ahli kitab. Dengan 19 ruku, surah ini mengimbangi hukum, teologi, dan akhlak, menyeru keadilan, perpaduan, dan keteguhan iman. Ia kekal relevan sebagai sumber panduan untuk kehidupan beragama, keadilan sosial, dan dialog antara agama. Struktur surah Al-An'am, analisis terperinci. Gambaran keseluruhan struktur nama Al-An'am bermaksud lembu, merujuk kepada kepercayaan musyrik tentang haiwan yang disebut dalam ayat 136, 138, 139. Bilangan surah 6, bilangan ayat 15 ayat terbahagi kepada 20 ruku. Jenis surah Makki diturun pada fasa akhir zaman Makkah sekitar 12-12 tahun Hijrah, mungkin sekaligus dalam satu malam. Beberapa waktu 1, 2, 82, 114, 115, 155, 151, 152, saat turunkan di Madinah. Tujuan, menegaskan tauhid dan menolak syirik, khususnya amalan penyembahan berhala Quraisy. Menyokong Nabi Muhammad dan umat Islam yang menghadapi penindasan dengan hujah logik, kisah Nabi, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Menyediakan panduan moral dan sosial, termasuk hukum halal haram untuk membetulkan kepercayaan karut musyrik. Memperingatkan tentang hari kiamat dan akibat kekufuran. Aliran struktur. Surah ini terbahagi kepada 5 subsection tematik. Tauhid dan penolakan syirik. Ruku Sapat. Menegaskan keesaan Allah dan menolak kepercayaan musyrik. Kisah Nabi dan akibat kekufuran. Ruku 5-8 menggunakan sejarah Nabi untuk mengajar keteguhan iman. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ruku 9 Allah. Menyerlahkan keajaiban ciptaan Allah. Hukum syariat dan morals. Menetapkan hukum halal haram dan etika. Panduan penutup dan kiamat. Menegaskan jalan lurus dan peringatan akhirat. Konteks sejarah surah Al-An'am diturunkan pada peringkat akhir zaman Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi tekanan hebat daripada Quraisy. Konteks utama meliputi penentangan Quraisy. Quraisy memperhebat penindasan terhadap umat Islam, menolak kenabian Muhammad SAW, dan mempertahankan penyembahan berhala. Kepercayaan karut, amalan musyrik seperti menganggap lembu tertentu suci atau haram tanpa asas ilahi tersebar luas, memerlukan pembetulan melalui wahyu. Berat wahyu, riwayat Asma binti Yazid menggambarkan turunnya surah ini sebagai peristiwa rohani yang kuat, dengan Nabi SAW menerima wahyu dalam keadaan unta hampir rebah akibat beban wahyu. Persediaan untuk hijrah. Sebagai surah Makki akhir, ia mempersiapkan umat Islam untuk fasa Madani dengan menetapkan asas tauhid dan akhlak. Surah ini bertindak sebagai hujah teologi dan moral, menyokong Nabi SAW dengan logik, kisah Nabi dan tanda-tanda alam, sambil menyeru Quraisy kepada kebenaran. Subsection struktur dan analisis ruku demi ruku. Berikut adalah pembedahan struktur surah Al-An'am berdasarkan subsection tematik dengan analisis setiap ruku untuk menyertakan tema, ayat utama, ciri linguistik, dan aplikasi praktikal. Subsection 1, Tauhid dan penolakan syirik, ruku 1-4. Fasa ini menegaskan keesaan Allah dan menolak kepercayaan syirik Quraisy. Ruku 1, Kebesaran Allah dan kekufuran, kandungan menegaskan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, menolak syirik dan mengkritik ketegaran musyrik. Ayat utama. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makna teologi. Menegaskan tauhid rububiyah, keesaan Allah dalam penciptaan, dan menolak penyembahan berhala. Ciri linguistik, bahasa tegas Alhamdulillah dengan kontras antara kebesaran Allah dan kekufuran musyrik. Aplikasi praktikal, menyokong umat Islam Makkah untuk teguh menghadapi penolakan Quraisy. Ruku 2, Kuasa Allah dan Hari Kiamat. Kandungan menyerahkan kuasa Allah, rahmatnya, dan peringatan tentang Hari Kiamat. Ayat utama,
Ayat 12, kepunyaan Allah segala yang di langit dan di bumi. Makna teologi, menegaskan kedaulatan Allah dan accountability manusia. Ruku 3, akibat syirik. Ayat 10. Kandungan, menggambarkan akibat syirik dan penolakan ayat Allah pada hari kiamat. Makna teologi, syirik adalah dosa besar yang membawa kerugian kekal. Ruku 4, penghiburan kepada Nabi. Kandungan, menyokong Nabi agar tidak bersedih atas penolakan musyrik. Aplikasi praktikal, memberi semangat kepada Nabi Saul dan umat Islam yang ditindas. Ringkasan subsection 1, Ruku 1-4 maksud menegaskan menolak syirik dan menyokong Nabi dengan hujah teologi. Subsen 2, kisah akibat kekufuran, Ruku 4-2. Fasa ini menggunakan sejarah Nabi untuk mengajar keteguhan iman. Ruku 5, azab kepada umat terdahulu. Kandungan, menceritakan kehancuran umat yang menolak Nabi dengan soalan kepada musyrik. Makna teologi, penolakan Nabi membawa azab ilahi. Ciri linguistik, gaya soal jawab mencabar logik musyrik. Ruku 6, amaran dan taubat, ayat 55. Kandungan, melarang sikap sombong terhadap muslim miskin dan menegaskan penerimaan taubat. Aplikasi praktikal, menggalakkan kesaksamaan dalam komuniti Makkah. Ruku Choi, kuasa Allah dan sikap mukmin. Kandungan, menegaskan kedaulatan Allah dan sikap teguh mukmin terhadap musyrik. Ayat utama ayat 15 Muslim, dan padanya kunci-kunci gaib tiada yang mengetahuinya melainkan Dia. Makna teologi, hanya Allah memiliki ilmu gaib dan kuasa mutlak. Ringkasan subsection 2, Ruku 5-8 mengajar keteguhan melalui sejarah Nabi dan menegaskan kedaulatan Allah. Subsection 3, tanda-tanda kebesaran Allah, Ruku 9-7. Fasa ini menyerlahkan keajaiban ciptaan Allah sebagai bukti tauhid. Ruku 9, kisah Ibrahim dan tauhid, ayat 71-82. Kandungan, menceritakan perjuangan Ibrahim menolak berhala. Ayat utama 4, mengapa kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Makna teologi, Ibrahim sebagai teladan tauhid. Ruku 10, kenabian dan kebenaran. Kandungan, menyenaraikan 12 nabi sebagai pembawa kebenaran. Kenabian adalah kesinambungan risalah tauhid. Ruku 11 skrip kajian ciptaan ayat 7. Kedungeh konten data tending di bizi ban Maryam. Saat ayat 5 menjelaskan kuasa Allah dalam penciptaan. Bedait, makna teologi, alam semesta adalah bukti kebesaran Allah. Ringkasan subsection 3, Ruku 9-12 menggunakan kisah Nabi dan ciptaan Allah untuk mengukuhkan iman. Subsection P, hukum syariat dan moral, Ruku 12-18 ayat 1-1. Fasa ini menetapkan hukum halal haram dan panduan moral. Ruku 13-14, hukum makanan dan syaitan. Kandungan, menetapkan hukum makanan dan amaran terhadap godaan syaitan. Ayat utama, ayat 112 melarang menghina tuan musyrik untuk mengelak fitnah. Maknanya Allah menetapkan halal haram. Ruku 19-18, hukum halal haram dan moral. Ayat 112-190. Kandungan, menolak kepercayaan musyrik tentang lembu, menetapkan hukum makanan Yahudi dan menegaskan etika. Ayat seruk, hukum makanan haram. Aplikasi praktikal membetulkan amalan musyrik Makkah. Ringkasan subsection 4, Ruku 12-11 menetapkan hukum syariat dan menolak kepercayaan karut. Section 5, panduan penutup 20 ayat 11 ayat 95. Fasa ini menegaskan jalan lurus dan peringatan akhirat. Ruku 19, jalan lurus, kandungan, menyenaraikan larangan utama syirik, bunuh, zina dan perintah keadilan. Ayat utama ayat 100 setekanlah. Marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu. Makna teologi, menyediakan panduan moral sejagat. Ruku Al-Quran dan kiamat. Kandungan, menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan tentang hari kiamat dan ganjaran amal. Ayat utama ayat 160, barang siapa membawa amal baik, maka baginya separuh kali ganda. Menegaskan rahmat dan keadilan Allah. Ringkasan subsection 5, Ruku 19-20 ditutup dengan panduan moral dan peringatan akhirat. Ciri-ciri struktur tambahan keseimbangan tematik. Surah ini mengimbangi teologi tauhid, sejarah Nabi, hukum haram dan moral keadilan. Fokus pada tauhid mencerminkan keperluan Makkah untuk menolak syirik. Keindahan linguistik, gaya hujah logik, naratif, Ibrahim, Nabi dan perumpamaan alam. Pengulangan tema tauhid dan akhirat mengukuhkan koherensi. Dialog dengan musyrik,
menangani Quraisy dengan soalan retoris dan hujah logik. Kepentingan dalam ibadah. Ayat 154, 102 dan 160 sering dibaca untuk panduan moral dan harapan. Keajaiban ilmiah. Ayat 125 menyebut kesesakan dada ketika naik ke langit, tingamul fisama, merujuk kepada kesukaran bernafas pada ketinggian tinggi akibat kekurangan oksigen yang disahkan oleh sains moden. Ini menunjukkan keselarian Al-Quran dengan realiti saintifik. Visualisasi struktur, kata. Berikut adalah carta yang menggambarkan bahagian tematik surah Al-An'am berdasarkan subsection, menunjukkan bilangan ayat dalam setiap bahagian. Type bar, data, options. Penerangan carta, jenis carta bar menunjukkan bilangan ayat dalam setiap subsection. Sumbu X, subsection tematik, contohnya Tauhid, hukum syariat. Sumbu Y, bilangan ayat, contohnya pop-pop 1 ayat untuk subsection sa. Warna. Warna berbeza untuk setiap subsection, ses convert want told meng Brisland. Kesimpulannya, struktur surah Al-An'am adalah manifesto teologi dan moral untuk umat Islam Makkah, menegaskan tauhid, menolak syirik, dan menyediakan panduan syariat serta etika. Dengan 20 ruku, surah ini mengimbangi hujah logik, kisah Nabi, tanda-tanda alam dan hukum, mengukuhkan iman Nabi dan pengikutnya menghadapi penindasan. Ia kekal relevan sebagai sumber panduan tauhid, akhlak, dan refleksi kebesaran Allah. Analisis struktur surah Al-A'raf, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis terperinci surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran yang mengandungi pengajaran tauhid, kisah Nabi, dan peringatan akhirat. Diturunkan di Makkah, surah ini mengandungi 26 ayat dan 24 ruku, menjadikan surah Makki terpanjang. Mari kita teroka struktur, tema, dan mesej utama surah ini, serta bandingkannya dengan surah-surah lain seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-An'am. Gambaran keseluruhan nama surah. Al-A'raf, A'raf merujuk kepada ketinggian antara syurga dan neraka, ayat 46-48. Bilangan ayat 29 ayat 24 ruku. Jenis surah Makki turun Makkah selepas surah Al-An'am. Tujuan menegaskan tauhid, menolak syirik, memberikan pengajaran melalui kisah Nabi, dan menyokong umat Islam awal menghadapi penindasan Quraisy. Surah ini dinamakan sempena konsep Al-A'raf yang melambangkan pemisahan antara iman dan kekufuran pada hari kiamat. Ia relevan untuk Quraisy Makkah dan umat Islam sejagat. Konteks sejarah surah Al-A'raf diturunkan pada fasa akhir zaman Makkah, ketika Nabi Muhammad menghadapi penentangan sengit dari Quraisy. Mereka mempertahankan penyembahan berhala dan menolak tauhid, menyebabkan tekanan kepada umat Islam. Surah ini menyokong iman umat Islam dengan kisah nabi-nabi yang menghadapi penolakan serupa. Memperingatkan Quraisy tentang akibat kekufuran dalam sejarah umat terdahulu. Mempersiapkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Perbandingan. Berbeza dengan surah Madani, contohnya Al-Baqarah, yang menangani hukum syariat, Al-A'raf serupa dengan Al-An'am dalam hujah teologi untuk membina iman individu. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Al-A'raf terbahagi kepada 24 ruku, dikelompokkan ke dalam 5 subsection tematik. Subsection ruku, ayat. Fokus utama tauhid dan akhirat. Ruku 1-4, pengenalan Al-Quran. Kisah Adam Iblis, pakaian takwa, hukum halal haram. Pemisahan syurga neraka. Ruku 5-6, konsep Al-A'raf, dialog antara penghuni syurga dan neraka. Kisah Nabi-Nabi ruku 7-11. Kisah Nuh, Hud, Salih, Lut, Syuaib sebagai amaran kekufuran. Kisah Musa, ruku 12-11. Musa melawan Firaun, penyembahan anak lembu, kenabian Muhammad. Panduan penutup ruku 20-24, ayat 1-15-26. Kenabian sejagat, perjanjian primordial, kepentingan Al-Quran. Ciri struktur mengimbangi tauhid, sejarah, dan panduan moral. Fokus besar pada kisah Musa mencerminkan perjuangan Nabi SAW. Keindahan linguistik melalui naratif, perumpamaan, dan soal-jawab retoris. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas 3 bagian, Al-An'am serupa 5 subsection tetapi kurang naratif. Musa, manakala surah Madani le hukum orientasi. Tema utama konflik baik dan jahat kisat, blasfam ni ain kesombongan bis. Accountability akhirat, konsep Al-A'raf, ayat 6 dan timbangan amal. Pengajaran umat terdahulu, kisah nabi-nabi sebagai amaran. Kepentingan wahyu Al-Quran sejagat, rahmat Allah, taubat Adam dan menunjukkan keampunan. Perbandingan, Al-Fatihah fokus tauhid, Al-An'am serupa tetapi kurang naratif, surah Madani menegaskan hukum. Mesej utama ujian manusia bermula dengan kesombongan iblis dan taubat Adam, rendah hati melindungi daripada syaitan.
Hari kiamat memisahkan berdasarkan iman. Ketaatan kepada wahyu menjamin kejayaan. Belajar dari kehancuran ummah terdahulu. Perbandingan Al-Fatihah ringkas doa, Al-An'am lebih hujah logik, surah Madani praktikal. Ayat penting ayat 11-12 pemberontakan iblis. Ayat 23 Taubat an Hawa. Ayat 47 konsep Al-Araf. Ayat 127 kenabian Muhammad Taurat Injil. Ayat 122 perjanjian primordial. Perbandingan ayat Al-Fatihah fokus doa, Al-Baqarah ayat Al-Kursi untuk perlindungan, Al-Araf unik dengan ayat 192. Mukjizat ilmiah. Merujuk awan yang berat tepat secara saintifik kerana awan hujan boleh berjuta-juta kilogram diturunkan 1400 tahun lalu. Perbandingan Al-An'am merujuk kesesakan dada, surah Madani kurang mukjizat ilmiah, Al-Fatihah tiada. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta di atas membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Al-Araf dengan surah-surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Al-Araf adalah surah Makki terpanjang. Kesimpulannya, surah Al-Araf adalah surah Makki terpanjang, kaya dengan tauhid, kisah Nabi, dan peringatan akhirat. Strukturnya yang terbahagi kepada 5 subseksian tema menjadikan panduan lengkap untuk umat Islam awal dan sejagat. Dengan linguistik dan mesej universal, surah ini mengajak kita untuk taat kepada Allah, belajar dari sejarah, dan menghayati Al-Quran. Perbandingan Al-Fatihah adalah inti doa, Al-An'am serupa tetapi kurang naratif. Musa, surah Madani lebih hukum orientasi. Al-Araf unik dengan konsep Al-Araf dan penegasan kepada Muhammad. Analisis struktur surah Al-Anfal, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis terperinci surah Al-Anfal, surah ke-8 dalam Al-Quran yang diturunkan selepas Perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Dengan 7 ayat dan 10 surah Madani ini mengkaji hukum harta rampasan perang, prinsip jihad dan perpaduan umat Islam. Mari kita teroka struktur, tema dan mesej utama surah ini serta bandingkannya dengan surah-surah lain seperti Al-Fatihah, Al-Araf dan Ali Imran. Gambaran keseluruhan nama surah Al-Anfal merujuk kepada rampasan perang berjuang daripada Perang Badar ayat 1. Bilangan ayat 5 ayat 10 ruku. Jenis surah Madani diturunkan pada 2 Hijrah 624 Tujuan menyelesaikan isu harta rampasan, menetapkan hukum jihad, mengukuhkan perpaduan dan menyokong bantuan ilahi. Surah ini dinamakan sempena perkataan Anfal yang berlebihan, melambangkan harta rampasan bukan matlamat utama jihad. Ia panduan praktikal untuk masyarakat Islam Madani. Konteks surah Anfal diturunkan selepas perang. Kemenangan bersama-sama Islam Isokurasi walaupun begitu berkeses. Konteks utama meliputi perselisihan tentang pembahagian harta rampasan, mendedahkan sifat tamak, keperluan menetapkan prinsip jihad dan disiplin, memperkuat perpaduan untuk ancaman masa depan. Perbandingan, berbeza dengan Al-Araf Makki yang fokus pada kisah Nabi, Al-Anfal serupa dengan Ali Imran dalam merujuk Badar, tetapi lebih khusus pada harta rampasan. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Al-Anfal terbahagi kepada 10 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subseksian tematik. Subseksian ruku, fokus utama hukum harta rampasan dan Badar. Ruku 1-2, hukum harta rampasan, sifat mukmin, bantuan Allah dalam Badar. Prinsip jihad dan perpaduan ruku 3-6, ketaatan, rahsia kemenangan jihad, amaran kemunafikan. Panduan moral dan masa depan, ruku di 10-10. Perbandingan musyrik, persediaan keteteraan, ukhuwah hijrah. Ciri struktur, mengimbangi hukum praktikal jihad dengan panduan rohani iman. Aliran logik, dari isu Badar kepada prinsip jihad dan panduan moral. Keindahan linguistik melalui naratif Badar dan seruan tegas. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas kebahagiaan, Al-Araf, fokus sejarah, Ali Imran serupa tetapi lebih luas. Tema utama harta rampasan, diagihkan adil mengikut Allah. Bantuan ilahi, kemenangan Badar dari Allah, ayat 11. Jihad dan perpaduan, persediaan fizikal dan rohani isi. Panduan moral, jihad untuk keadilan bukan keuntungan umat. Ukhuwah, perpaduan hati umat Islam. Perbandingan, Al-Fatihah fokus tauhid, Al-Araf pada sejarah, Ali Imran serupa dalam jihad. Mesej utama, harta rampasan diagihkan mengikut panduan ilahi. Jihad ikhlas untuk Allah, bukan material, ketaatan dan perpaduan kunci kejayaan. Kemenangan dari iman dan pertolongan Allah. Persediaan rohani dan fizikal penting. Perbandingan, Al-Fatihah, Al-Araf sejarah, Ali Imran jihad perpaduan. Ayat-ayat penting. Ayat harta rampasan milik Allah dan Rasul bantu ilahi dalam Badar. Ayat 46,
amaran perbalahan melemahkan. Ayat 60 persediaan keteteraan. Ayat 66 pertia. Al-Fatih ayat mulai Allah. Al-Araf ayat 1 ayat 1 Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Al-Anfal dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Al-Anfal lebih pendek, mencerminkan fokus praktikal. Kesimpulannya, surah Al-Anfal adalah surah Madani yang kaya dengan panduan hukum harta rampasan, prinsip jihad, dan perpaduan. Dengan 75 ayat dan 10 ruku, ia menawarkan pelajaran praktikal dan rohani untuk umat Islam Madani dan sejagat. Strukturnya yang teratur dan keindahan linguistik menjadikan panduan relevan untuk kebenaran dan kebenaran. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, Al-Araf fokus sejarah, Ali Imran serupa dalam jihad, Al-Anfal unik dengan hukum harta rampasan dan butiran Badar. Analisis struktur surah At-Taubah, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah At-Taubah, surah ke-9 Al-Quran yang diturunkan pada tahun 9 Hijrah di Madinah. Dengan 112 ayat dan 14 ruku, ayat. Foran detain sisbi this bindulses swim benjet din voidwan of ku died in English. Mari kita teroka struktur, tema dan mesej utama serta bandingkannya dengan surah lain seperti Al-Fatihah, Al-Anfal, dan Ali Imran. Gambaran keseluruhan nama surah, At-Taubah Tubat, bilangan ayat 129 ayat, 16 ruku. Jenis surah, Madani, diturunkan pada 9 Hijrah 6 Tujuan, membatalkan perjanjian dengan musyirik, mengkritik kemunafikan, mempromosi jihad, dan menyucikan masyarakat Islam. Surah ini tidak bermula dengan Bismillah, mencerminkan sifat tegasnya dalam menangani pelanggaran perjanjian dan kemunafikan. Ia panduan untuk umat Islam Madani dalam menghadapi cabaran dalaman dan luaran. Konteks sejarah surah At-Taubah diturunkan pada tahun 9 Hijrah, selepas penaklukan Makkah ketika Islam menjadi kuasa dominan di Arab. Konteks utama meliputi pembatalan perjanjian dengan musyirik yang melanggar janji, diumumkan oleh Ali semasa haji. Ekspedisi Tabuk, kempen sukar menentang ancaman Rom, mendedahkan kemunafikan setengah pihak. Penubuhan pemerintahan Islam yang kukuh di Madinah. Perbandingan, berbeza dengan Al-Araf, Makki, yang fokus pada kisah Nabi, At-Taubah serupa dengan Al-Anfal dalam tema jihad, tetapi lebih tegas terhadap kemunafikan dan musyirik. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah At-Taubah terbahagi kepada 16 ruku, dikelompokkan ke dalam 4 subsection tematik, subsection ruku. Ayat, fokus utama pembatalan perjanjian ruku 112, pembatalan perjanjian musyirik, seruan taubat, pembersihan Makkah, pemisahan mukmin musyirik ruku 35, larangan musyirik di Ka'bah, pertempuran Hunain, kebenaran Islam, ekspedisi Tabuk dan kemunafikan ruku 6-12, seruan jihad Tabuk, kritikan munafik, hukum zakat, alasan ekspedisi, panduan moral dan penutup ruku 14-129. Taubat mukmin, masjid munafik, sifat mukmin, kebergantungan pada Allah. Ciri struktur, mengimbangi hukum jihad, taubat, dan pembersihan rohani. Aliran logik, dari pembatalan perjanjian ke jihad, kemunafikan, dan panduan moral. Keindahan linguistik melalui seruan tegas, kritikan munafik, dan janji syurga. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, 3 bagian. Al-Anfal, 10 ruku, fokus Badar. Ali Imran serupa dalam jihad, tetapi At-Taubah lebih tegas terhadap munafik. Tema utama batalan perjanjian, membatalkan perjanjian musyirik yang melanggar, ayat 1-6. Pemisahan mukmin musyirik, larangan musyirik di Ka'bah, ayat 20. Jihad dan pengorbanan, seruan berjihad dengan harta dan nyawa, ayat 40. Kritikan kemunafikan, amaran terhadap munafik, taubat dan rahmat, keampunan bagi sahabat. Perbandingan, Al-Fatihah fokus tauhid, Al-Araf pada sejarah, Al-Anfal serupa dalam jihad, tetapi At-Taubah unik dengan fokus kemunafikan. Mesej utama, pegang perjanjian, tetapi batalkan jika dilanggar. Bersihkan umat Islam dari kemunafikan dan musyirik. Jihad memerlukan pengorbanan harta dan nyawa. Taubat ikhlas membawa rahmat Allah. Mukmin sejati taat, berzakat, dan menegakkan kebaikan. Perbal Fatihah, Al-Araf, Urbaf Spiat, As, Tayyub Melfrit Dupat Spade. Ayat Mening. Ayat Perisim Spariks, ayat 46, tempoh taubat, perlindungan musyirik. Ayat 24, prioritikan Allah ke atas dunia. Ayat 60, hukum pemberian zakat. Ayat 109, kebergantungan Nabi pada Allah. Perbandingan Al-Fatihah ayat 57,
Ali Imran ayat 109, At-Taubah unik dengan ayat 60 dan 49. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah At-Taubah dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan At-Taubah 129 ayat 11 ruku mencerminkan fokus mendalam pada jihad dan taubat. Kesimpulannya, surah At-Taubah adalah surah Madani yang tegas dengan 129 ayat dan 19 ruku membatalkan pembatalan perjanjian, jihad Tabuk, dan kemunafikan. Strukturnya yang terbahagi kepada 4 subsection menjadikan panduan untuk menyucikan umat Islam. Dengan linguistik dan mesej taubat, surah ini relevan untuk umat Islam Madani dan sejagat. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, Al-Araf fokus sejarah, Al-Anfal pada Badar, At-Taubah unik dengan kritikan munafik dan taubat. Analisis struktur surah Yunus, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Yunus, surah ke-10 Al-Quran yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Dengan 109 ayat dan 11 ruku, surah ini dinamakan sempena Nabi Yunus dan menegaskan tauhid, kenabian, serta taubat. Mari kita teroka struktur tema dan mesej utama serta bandingkannya dengan surah seperti Al-Fatihah, Al-Araf, dan At-Taubah. Gambaran keseluruhan nama surah Yunus merujuk kepada Nabi Yunus, ayat 94. Bilangan ayat, 109 ayat 11 ruku. Jenis surah Makki diturunkan di start tahun sebelum hijrah. Tujuan menegaskan tauhid, keimanan, akhirat, dan menguatkan iman umat Islam menghadapi penindasan Quraisy. Surah ini memberi kesabaran, tawakal, dan taubat dengan contoh kaum Yunus yang terselamat melalui pertobatan. Ia relevan untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Konteks sejarah surah Yunus diturunkan pada fasa akhir zaman Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hadapi penindasan sengit Quraisy. Konteks utama meliputi penolakan Quraisy terhadap tauhid dan kenabian, menganggap Al-Quran sebagai sihir. Penganiayaan terhadap umat Islam memerlukan penguatan iman. Persediaan rohani untuk hijrah ke Madinah. Perbandingan serupa dengan Al-Araf Makki dalam fokus tauhid dan kisah Nabi, berbeza dengan At-Taubah Madani yang menangani jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Yunus terbahagi kepada 11 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subsection tematik. Subsection ruku, fokus utama tauhid dan wahyu. Ruku 1-2, kebenaran Al-Quran, tanda kebesaran Allah, amaran kekufuran. Pengajaran sejarah ruku 3-9, 9-2. Kisah Nabi, Nuh, Musa, Yunus, akibat kekufuran, taubat Yunus. Akhirat dan kesabaran ruku 10-3-1-9, kebebasan iman, ganjaran akhirat, kesabaran Nabi SAW. Ciri struktur, mengimbangi tauhid, sejarah, dan panduan rohani. Aliran logik dari hujah tauhid kepada kisah Nabi diakhiri dengan seruan kesabaran. Keindahan linguistik melalui perumpamaan dan soal jawab retoris. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas sebagai angin, Al-Araf 20 ruku lebih luas, At-Taubah's fokus cut, unik teologi. Tema utama gian dan wahyu, Al-Quran sebagai panduan hi'ai lisul-bluju. Kisah Nabi, Nuh, Musa, Yunus sebagai pengajaran. Akhirat dan keadilan, hari kiamat dan timbangan amal. Kebebasan iman, pilihan antara iman dan kekufuran. Kesabaran dan harapan, seruan bertawakal dan sabar. Perbandingan, Al-Fatihah fokus doa, Al-Araf serupa dalam kisah Nabi, At-Taubah pada jihad, Yunus menekankan taubat dan tauhid. Mesej utama Al-Quran adalah panduan, rahmat, dan penyembuh. Tanda ciptaan matahari bulan membuktikan kebesaran Allah. Kekufuran membawa kehancuran, taubat membawa keselamatan. Keadilan Allah memastikan ganjaran adil di akhirat. Kesabaran dan tawakal kunci menghadapi cabaran. Perbandingan, Al-Fatihah, Al-Anfal, dan At-Taubah munafik, Yunus fokus tauhid dan taubat. Ayat-ayat penting. Tanda ciptaan untuk orang bertakwa. Perumpamaan dunia seperti hujan. Ayat 57, Al-Quran sebagai panduan dan rahmat. Ayat 98, taubat kaum Yunus menyelamatkan mereka. Ayat 108, kebebasan memilih iman atau kekufuran. Perbandingan, Al-Fatihah, Al-Araf ayat 119, At-Taubah, Yunus unik dengan ayat 98 dan 98. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Yunus dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Yunus 109 ayat 11 ruku mencerminkan fokus teologi Makki. Kesimpulannya, surah Yunus dengan 109 ayat dan 11 ruku adalah surah Makki yang kaya dengan tauhid, kisah Nabi, dan seruan taubat.
Strukturnya yang terbahagi kepada 3 subsection menjadikan panduan rohani untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan linguistik dan mesej kesabaran, surah ini mengajak kita beriman, bertaubat, dan bertawakal. Perbandingan: Al-Fatihah ringkas, Al-Araf luas, Al-Anfal dan At-Taubah fokus jihad, Yunus unik dengan taubat kaum Yunus dan hujah tauhid. Analisis struktur surah Hud, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Hud, surah ke-11 Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dengan 123 ayat dan 10 ruku, surah ini dinamakan Sempena Nabi Hud ayat 50-60 dan menekankan kisah nabi-nabi, tauhid serta kesabaran. Mari kita teroka struktur, tema, dan mesej utama, serta bandingkannya dengan surah seperti Al-Fatihah, Yunus, dan At-Taubah. Gambaran keseluruhan nama surah Hud merujuk kepada Nabi Hud ayat 50-60. Bilangan ayat 123 ayat 10 ruku, Makki diturunkan akhir fasa Makkah menambah 22 empah. Tujuan menguatkan iman, menyeru kesabaran, dan memberi amaran melalui kisah nabi-nabi. Surah ini mencerminkan keprihatinan Nabi Muhammad SAW terhadap penolakan Quraisy dengan kesannya yang mendalam sehingga dikatakan mempercepatkan penuaan baginda. Konteks sejarah surah Hud diturunkan pada fasa akhir Makkah ketika penindasan Quraisy terhadap umat Islam memuncak. Konteks utama meliputi penolakan keras Quraisy terhadap risalah tauhid, penganiayaan sengit memerlukan ketabahan iman, keprihatinan Nabi terhadap nasib umatnya seperti dinyatakan dalam riwayat Abu Bakar. Perbandingan serupa dengan Yunus dalam tema tauhid dan kisah Nabi, berbeza dengan At-Taubah yang fokus pada jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku surah Hud terbahagi kepada 10 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subsection tematik. Subsection ruku, ayat. Fokus utama tauhid dan amaran. Ruku sa, kebenaran Al-Quran, tanda Allah, amaran kekufuran. Kisah nabi-nabi ruku 38. Kisah Nuh, Hud, Salih, Lut, Syuaib akibat penolakan. Keadilan dan kesabaran. Ruku 9-10. Hari kiamat nasihat kepada Nabi Sa, kebebasan iman. Ciri struktur mengimbangi hujah teologi, kisah sejarah dan panduan rohani. Aliran logik dari tauhid ke kisah Nabi diakhiri dengan keadilan ilahi. Keindahan linguistik melalui naratif Nabi dan seruan tegas ayat 12. Perbandingan Al-Fatihah ringkas 3 bagian, Yunus ruku serupa dalam kisah, At-Taubah 16 ruku fokus jihad, Hud lebih naratif. Tema utama kisah nabi-nabi, Nuh, Hud, Salih, Lut, Syuaib sebagai pengajaran ayat 50-60. Penolakan kekufuran, seruan menolak syirik dan berpegang pada tauhid. Integriti Nabi, ketabahan Nabi tanpa mengharap ganjaran dunia, keadilan ilahi, hukuman atas kemungkaran, ganjaran untuk keimanan, kesabaran iman, seruan tetap teguh walaupun ditentang. Perbandingan, Al-Fatihah fokus doa, Yunus pada taubat, At-Taubah pada munafik, Hud menekankan kisah Nabi dan kesabaran. Mesej utama keadilan Allah merangkumi rahmat dan hukuman. Kisah Nabi menunjukkan akibat menolak petunjuk. Syirik dan kemungkaran membawa kehancuran. Nabi menyampaikan risalah tanpa ganjaran dunia. Kesabaran dan solat kunci menghadapi ujian. Perbandingan Al-Fatihah, Yunus, Al-Anfal, Jihad Badar, Hud fokus kisah dan kesabaran. Ayat-ayat penting. Ayat 6, rezeki setiap makhluk dijamin Allah. Ayat 23, syurga untuk mukmin yang taat. Ayat 50, ayat 11, perintah terteguh dalam iman. Ayat 119, kebebasan memilih iman. Perbandingan Al-Fatihah Yunus 11 atau 60, Hud unik dengan ayat 112 dan 111. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Hud dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Hud 123 ayat 10 ruku mencerminkan fokus naratif Makki. Kesimpulannya surah Hud dengan 123 ayat dan 10 ruku adalah surah Makki yang kaya dengan kisah nabi-nabi, tauhid dan seruan kesabaran. Strukturnya yang terbahagi kepada 3 subsection menjadikan panduan rohani untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan linguistik dan mesej ketabahan, surah ini mengajak kita beriman, menolak syirik dan tetap teguh. Perbandingan Al-Fatihah ringkas, Yunus fokus taubat, At-Taubah pada jihad, Hud unik dengan naratif Nabi dan seruan kesabaran. Analisis struktur surah Yusuf, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Yusuf, surah ke-12 Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dengan 111 ayat dan 12 ruku, surah ini dinamakan Sempena Nabi Yusuf dan dikenali sebagai cerita terbaik.
Mari kita teroka struktur, tema dan mesej utama serta banding senying seperti Fatihah, Hud dan At-Taubah. Gayam bidding Yusra, Yusum Yusuf, Yusun Memlah Yusuf. Bilangan ayat 19 hingga 11. Jenis surah Makki diturunkan tahun ke-10 kenabian 611 to 619. Tujuan Nyongnak melalui kisah Yusuf membuktikan kebenaran wahyu dan memberi amaran kepada Quraisy. Surah ini menjawab soalan Quraisy tentang Bani Israel di Mesir, menunjukkan keajaiban Al-Quran dan meramalkan kemenangan Nabi Si. Konteks sejarah surah Yusuf diturunkan pada fasa akhir Makkah ketika Nabi menghadapi penentangan sengit Quraisy. Konteks utama meliputi soalan Quraisy, mungkin cadangan Yahudi untuk menguji Nabi tentang Bani Israel. Penindasan Quraisy termasuk rancangan membunuh atau mengasingkan Nabi. Kisah Yusuf sebagai paralel kepada cabaran Nabi meramalkan kemenangan baginda. Perbandingan serupa dengan Hud dan Yunus Makki dalam kisah Nabi berbeza dengan At-Taubah yang fokus pada jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Yusuf terbahagi kepada 12 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subseksian tematik. Subseksian ruku ayat. Fokus utama awal kehidupan. Yusuf ruku 1 mimpi Yusuf, pengkhianatan saudara, fitnah Zulaikha, penjara. Kenaikan kuasa Yusuf ruku 5 tafsir mimpi, pembeban sebagai menteri Mesir, penutup dan pengampunan ruku 18 untuk 11. Reuni keluarga, pengampunan, kebenaran Al-Quran. Ciri struktur. Naratif linear kisah Yusuf, penuh emosi dan pelajaran moral. Aliran logik, dari ujian kekejayaan diakhiri dengan pengampunan. Keindahan linguistik melalui dialog dan perumpamaan ayat 1. Perbandingan. Al-Fatihah ringkas 3 bahagian, Hud ruku fokus banyak Nabi, At-Taubah 16 ruku jihad, Yusuf naratif tunggal. Tema utama kisah terbaik, naratif Yusuf penuh pelajaran moral. Iman dan kehendak ilahi, rancangan Allah mengatasi muslihat manusia. Dinamika keluarga, cemburu, pengkhianatan dan pengampunan ayat 92. Kesucian moral, ketahanan Yusuf terhadap godaan. Tafsir mimpi, anugerah kenabian Yusuf. Perbandingan Al-Fatihah fokus doa, Hud pada nabi-nabi, At-Taubah pada munafik, Yusuf unik dengan naratif emosi dan pengampunan. Mesej utama kisah Yusuf model kesabaran dan integriti. Cemburu membawa kemudaratan, pengampunan menyembuhkan. Rancangan Allah selalu menang. Ujian membawa kejayaan melalui iman. Pengampunan adalah kekuatan sejati. Perbandingan Al-Fatihah doa, Hud kesabaran Nabi, At-Taubah, Yusuf fokus pengampunan dan hendak ilahi. Ayat-ayat penting ayat mimpi Yusuf tentang bintang dan matahari. Ayat 19 kesabaran Yakub menghadapi penipuan. Ayat 24 ketahanan Yusuf terhadap godaan. Ayat 9 pengampunan Yusuf kepada saudara. Ayat 1 pemenuhan mimpi Yusuf. Perbandingan Al-Fatihah ayat 57, Hud ayat 12, At-Taubah ayat 60, Yusuf unik dengan ayat 92 dan 100. Visualisasi perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat ruku surah Yusuf dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Yusuf 111 ayat 12 ruku mencerminkan naratif Makki yang emosional. Kesimpulannya, surah Yusuf dengan 111 ayat dan 12 ruku adalah surah Makki yang seperti kisah Nabi Yusuf, mengajarkan kesabaran, pengampunan, dan kepercayaan kepada Allah. Strukturnya yang naratif menjadikan panduan moral untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan keindahan linguistik dan mesej kehendak ilahi, surah ini mengajak kita beriman dan memaafkan. Perbandingan Al-Fatihah ringkas, Hud fokus banyak Nabi, At-Taubah pada jihad, Yusuf unik dengan naratif tunggal dan pengampunan. Analisis struktur surah Ar-Ra'd, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Ar-Ra'd, surah ke-13 Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dengan 43 ayat dan 6 ruku, surah ini dinamakan sempena Guruh dan menekankan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mari kita teroka struktur, tema, mesej utama dan mukjizat ilmiah, serta bandingkannya dengan surah seperti Al-Fatihah, Yusuf, dan At-Taubah. Gambaran keseluruhan nama surah. Ar-Ra'd merujuk kepada Guru belas. Bilangan ayat, bab 3 ayat, 6 ruku. Jenis surah Makki diturunkan tahun 10 kenabian. Tujuan, menguatkan iman, menyangkal kekufuran Quraisy, dan menunjukkan tanda-tanda ilahi. Surah ini diturunkan ketika Nabi SAW menghadapi cabaran besar selepas kematian Abu Talib dan Khadijah, menyeru refleksi terhadap alam semesta.
Konteks sejarah surah Ar-Ra'd diturunkan pada fasa akhir Makkah, ketika penindasan Quraisy memuncak selepas kematian Abu Talib dan Khadijah. Konteks utama meliputi penolakan Quraisy terhadap kebangkitan dan tuntutan mukjizat fizikal. Penganiayaan sengit terhadap umat Islam memerlukan penguatan iman. Penggunaan fenomena alam, guru kilat untuk menyangkal kekufuran. Perbandingan serupa dengan Yunus dan Hud dalam Hujah Tauhid, berbeza dengan At-Taubah Madani yang fokus pada jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Ar-Ra'd terbahagi kepada 6 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subsection tematik. Subsection ruku ayat. Fokus utama tanda-tanda ilahi ruku 1-2, ayat penciptaan alam, guru, kilat, amaran kekufuran. Sifat mukmin dan kafir, ruku 3-4, perbezaan mukmin kafir, kesan zikir, tuntutan mukjizat. Keadilan dan kenabian, ruku 5-6, hukuman penentang, kebenaran Al-Quran, tugas Nabi. Ciri struktur, mengimbangi hujah teologi, sifat mukmin dan amaran ilahi. Aliran logik, dari tanda alam ke perbezaan iman, diakhiri keadilan. Keindahan linguistik melalui perumpamaan alam, ayat 12-17. Perbandingan, Al-Fatihah ringkahan, Yusuf, 12 ruku, naratif, At-Taubat, Ar-Ra'd padat dengan teologi. Tema utama, tanda kekuasaan Allah, guru, kilat, penciptaan alam, ayat 12, penolakan mukjizat, kafir menuntut tanda fizikal, ayat 7. Akhirat, kebangkitan dan keadilan ilahi. Sifat mukmin, sabar, solat, balas kejahatan dengan kebaikan, ayat 22-24. Keadilan dan rahmat, hukuman atau ganjaran berdasarkan perbuatan. Perbandingan, Al-Fatihah fokus doa, Yusuf pada naratif, At-Taubah pada munafik, Ar-Ra'd menekankan tanda alam dan akhirat. Mesej utama alam semesta, bukti kekuasaan Allah. Kebangkitan nyata, kekufuran membawa azab. Amal baik kekal, kejahatan lenyap. Iman membawa ketenangan, kekufuran kemurkaan, kesabaran kunci menghadapi penentangan. Perbandingan, Syaitan bats it at At-Tabat, Ar-Ra'd, Forstrip dan keadilan. Ayat sing, Penyokol tingkiting dan azab kufuran. Ayat 11, perubahan masyarakat bermula dari diri. Ayat 12, guru dan kilat tanda kebesaran Allah. Ayat 22-24, sifat mukmin dan ganjaran syurga. Ayat bab 3, kesaksian Allah atas kenabian. Perbandingan, Al-Fatihah ayat 7, Yusuf 2, At-Taubah, Ar-Ra'd unik dengan ayat 11 dan 12-13. Mukjizat ilmiah, ayat 3, buah-buahan berpasangan merujuk keseimbangan botani jantan betina. Ayat 12, awan berat yang terapung menunjukkan pengetahuan meteorologi. Kedua-dua ayat ini mencerminkan keajaiban Al-Quran, mendedahkan fakta saintifik yang tidak diketahui pada abad ke-7. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Ar-Ra'd dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Ar-Ra'd 43 ayat, 6 ruku padat dengan teologi Makki. Kesimpulannya, surah Ar-Ra'd dengan 43 ayat dan 6 ruku adalah surah Makki yang memberikan refleksi terhadap tanda-tanda Allah seperti guru dan kilat. Strukturnya yang teologi menjadi panduan kepada umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan mukjizat ilmiah dan mesej keadilan, surah ini mengajak kita beriman dan bersabar. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, Yusuf naratif, At-Taubah jihad, Ar-Ra'd unik dengan tanda alam dan mukjizat ilmiah. Analisis struktur surah Ibrahim, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Ibrahim, surah ke-14 Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dengan 52 ayat dan 7 ruku, surah ini dinamakan Sempena Nabi Ibrahim dan menekankan tauhid, doa Ibrahim, serta keadilan ilahi. Mari kita teroka struktur, tema dan mesej utama, serta bandingkannya dengan surah seperti Al-Fatihah, Ar-Ra'd, dan At-Taubah. Gambaran keseluruhan surah Ibrahim merujuk kepada Nabi Ibrahim, ayat ke-5. Bilangan ayat, 52 ayat, 7 ruku. Jenis surah, Makki, diturunkan akhir fasa Makkah, 66-2M. Tujuatkan iman, menyeru kesabaran, dan memberi aran-maran melalui doa Ibrahim dan keadilan Allah. Surah ini diturunkan ketika umat Islam menghadapi pemboikotan Quraisy dengan doa Ibrahim untuk Makkah sebagai inspirasi tauhid. Konteks sejarah surah Ibrahim diturunkan pada fasa akhir Makkah menjelang hijrah, ketika Nabi Muhammad dan umat Islam menghadapi penganiayaan sengit. Konteks utama meliputi pemboikotan sosial dan ekonomi oleh Quraisy, termasuk larangan ibadah di Ka'bah. Penurunan selepas Miraj dengan solat 5 waktu sudah ditetapkan. Doa Nabi Ibrahim untuk Makkah relevan menentang kemusyrikan Quraisy. Perbandingan,
Serupa dengan Ar-Ra'd dan Hud dalam tema Tauhid, berbeza dengan At-Taubah yang fokus pada jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku. Surah Ibrahim terbahagi kepada 7 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subsection tematik. Subsection ruku, fokus utama, petunjuk dan penentangan. Ruku 1-2, kebenaran Al-Quran, penolakan Nabi-Nabi, contoh Musa. Akibat kekufuran ruku 3-4, hukuman duniawi dan akhirat, perumpamaan iman. Doa Ibrahim dan keadilan ruku 5-7. Doa Ibrahim, amaran kiamat, universality Al-Quran. Ciri struktur Bahyu, sign Pihimis. Aliran logik, dari petunjuk ke akibat kekufuran, diakhiri keadilan. Keindahan linguistik melalui perumpamaan ayat 24-25 dan doa ayat 35. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, 3 bahagian. Ar-Ra'd, tanda alam, At-Taubah 11 ruku, jihad, Ibrahim fokus doa dan keadilan. Tema utama petunjuk wahyu, Al-Quran membawa dari kegelapan ke cahaya, penentangan Nabi. Penolakan akibat kesenangan duniawi, akibat penolakan, hukuman dunia dan akhirat. Doa Ibrahim, keselamatan Makkah dan Tauhid, ayat 34. Keadilan ilahi, ganjaran adil di kiamat. Perbandingan Al-Fatihah fokus doa, Ar-Ra'd tanda alam, At-Taubah munafik, Ibrahim unik dengan doa Ibrahim. Mesej utama Al-Quran membimbing ke iman, penolakan akibat duniawi membawa kehancuran, syukur atas nikmat Allah wajib. Doa Ibrahim teladan pengabdian, keadilan Allah pasti, amal menentukan nasib. Perbandingan Al-Fatihah, Ar-Ra'd tanda alam, At-Taubah jihad, Ibrahim fokus doa dan keadilan. Ayat-ayat penting. Ayat 1, tujuan Al-Quran membawa kepada cahaya. Ayat 24-25, perumpamaan iman seperti pokok yang kukuh. Ayat 35, doa Ibrahim untuk keselamatan Makkah. Ayat 41, doa Ibrahim untuk pengampunan. Ayat 52, Al-Quran sebagai peringatan universal. Perbandingan Al-Fatihah, Ar-Ra'd, ayat 11, At-Taubah, ayat 60, Ibrahim unik dengan ayat 35 dan 41. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Ibrahim dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Ibrahim 52 ayat 7 ruku mencerminkan teologi Makki yang padat. Kesimpulannya, surah Ibrahim dengan 52 ayat dan 7 ruku adalah surah Makki yang kaya dengan tema Tauhid, doa Nabi Ibrahim, dan keadilan ilahi. Strukturnya yang logik menjadikan panduan rohani untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan linguistik dan mesej ketabahan, surah ini mengajak kita beriman, bersyukur, dan bertawakal. Perbandingan Al-Fatihah ringkas, Ar-Ra'd tanda alam, At-Taubah jihad, Ibrahim unik dengan doa Ibrahim, dan keadilan. Analisis struktur surah Al-Hijr, panduan terperinci. Selamat datang ke analisis surah Al-Hijr, surah ke-15 Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dengan 99 ayat dan 6 ruku, surah ini dinamakan sempena kota berbatu kaum Samud dan menekankan perlindungan Al-Quran, kisah Nabi, serta keadilan ilahi. Mari kita teroka struktur, tema, mesej utama, dan keajaiban ilmiah, serta bandingkannya dengan surah seperti Al-Fatihah, Ibrahim, dan At-Taubah. Gambaran keseluruhan nama surah Al-Hijr merujuk pada kota berbatu Samud. Bilangan ayat 99 ayat 6 ruku. Jenis surah Makki diturunkan akhir fasa Makkah 620-1622 mem. Tujuh menguatkan betul, menegaskan perlindungan Al-Quran dan memberi amaran melalui kisah sejarah. Surah ini diturunkan ketika umat Islam menghadapi penganiayaan sengit Quraisy dengan kisah Samud sebagai amaran kepada penentang. Konteks sejarah. Surah Al-Hijr diturunkan pada fasa akhir Makkah ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi penentangan hebat dari Quraisy. Konteks utama meliputi peningkatan penganiayaan dan ejekan terhadap Nabi dan umat Islam. Paris lantrean Quraisy dan Wong Samud. Jaminan perlindungan Al-Quran terhadap percubaan Quraisy untuk memutarbelitkannya. Perbandingan. Serupa dengan Ibrahim dan Ar-Ra'd Makki dalam tema Tauhid dan Amaran, berbeza dengan At-Taubah Madani yang fokus pada jihad dan kemunafikan. Struktur tematik dan aliran ruku surah Al-Hijr terbahagi kepada 6 ruku, dikelompokkan ke dalam 3 subsection tematik. Subsection ruku, fokus utama, perlindungan Al-Quran. Ruku 1-2, penolakan kafir, perlindungan Al-Quran, penciptaan alam. Kisah penciptaan dan Nabi ruku 355, penciptaan Adam, Iblis, kisah Ibrahim, Lut, Samud. Amaran dan kesehatan ruku 6, kehancuran Samud, nasihat kepada Nabi, ibadah hingga mati. Ciri struktur, mengimbangi teologi, kisah sejarah dan panduan rohani.
Aliran logik, dari perlindungan wahyu ke kisah diakhiri dengan kesehatan. Keindahan linguistik melalui naratif iblis ayat 34 dan perumpamaan syurga ayat 45-60. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas 3 bahagian, Curuku, Doa, At-Taubah 16ku, Jihad, Al-Hijr fokus perlindungan Al-Quran. Tema utama perlindungan Al-Quran terpelihara dari perubahan spin. Kisah sejarah, Samud, Lut, Iblis sebagai amaran ayat 84. Penciptaan manusia, Adam dan penolakan iblis, syurga dan neraka, ganjaran dan hukuman akhirat ayat 44. Ketabahan Nabi, sokongan untuk Nabi SAW ayat 99. Perbandingan Al-Fatihah fokus doa, Ibrahim doa Nabi, At-Taubah munafik, Al-Hijr unik dengan perlindungan Al-Quran. Mesej utama Al-Quran terpelihara secara ilahi. Penolakan Nabi membawa kehancuran, ketaatan kepada Allah menjamin syurga sebab penting menghadapi penentangan. Ibadah berterusan hingga mati adalah kewajiban. Perbandingan, Al-Fatihah, Ibrahim, doa Taubah, Jihad, Al-Hijr fokus perlindungan dan ibadah. Ayat-ayat penting, ayat 9, perlindungan ilahi Al-Quran. Ayat 26, penciptaan manusia dari tanah liat. Ayat 44, 7 pintu neraka. Ayat 80-84, kisah Samud. Ayat 9-9, perintah beribadah hingga mati. Perbandingan, Al-Fatihah ayat 57, Ibrahim al-Ibn, At-Taubah, Al-Hijr unik dengan ayat 9-9. Keajaiban Il-2, angin pembawa debunga dan pembentuk hujan, merujuk kepada proses saintifik pembiakan tumbuhan dan kitaran udara. Ayat ini mencerminkan keajaiban Al-Quran, mendedahkan fakta saintifik yang tidak diketahui pada abad ke-7. Visualisasi, perbandingan bilangan ayat dan ruku. Carta ini membandingkan bilangan ayat dan ruku surah Al-Hijr dengan surah lain. Al-Baqarah terpanjang, Al-Fatihah terpendek, dan Al-Hijr mendet 9 ayat 6 ruku mencerminkan naratif Makki yang padat. Kesimpulannya, surah Al-Hijr dengan 99 ayat dan 6 ruku adalah surah Makki yang kaya dengan tema perlindungan Al-Quran, kisah Nabi, dan keadilan ilahi. Strukturnya yang logik menjadikan panduan rohani untuk umat Islam Makkah dan sejagat. Dengan keajaiban ilmiah dan mesej ketabahan, surah ini mengajak kita beriman, bersabar, dan beribadah hingga akhir hayat. Perbandingan, Al-Fatihah ringkas, Ibrahim doa Nabi, At-Taubah jihad, Al-Hijr unik dengan Al-Quran dan ibadah.